Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jumpa lagi kita pada kali ini dalam Dialog Orang Muda yang bertajuk Ke Arah Melahirkan Generasi Muda yang Lebih Berwibawa dan Berkemampuan Tinggi. Kita ada 4 orang panelis. Yang pertamanya ialah saudara Muhammad Siddiqui Jamaluddin, maaf sikit tersasul, iaitu Ketua Biro Pemuda Haluan. Kita tahu Haluan adalah sebuah pertubuhan dakwah dan pergerakan Islam yang terkenal dalam masyarakat kita. Yang kedua ialah saudara Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin, Naib Presiden ABIM. Tak payah diperkenal sekali lagi. Yang ketiga, orang yang paling istimewa, Datuk Dr. Fadilah Kamsah, seorang tokoh dakwah dan motivasi yang paling terkemuka dalam negara kita. Yang keempat, Profesor Dr. Muhammad Nazir Ismail, iaitu Profesor di Fakulti Perniagaan dan Perakaunan Universiti Melaya. Saya Mahmud Zudi sebagai moderator bertugas pada hari ini, dan kita ada juga Dr. Basri Hussein sebagai penerbit macam biasa kita punya forum ini. Dan saya akan mulakan dengan panel pertama kita, iaitu saudara Muhammad Siddiqui Jamaluddin. Soalannya mudah. Ini sudah siri yang ke-6. 6 ke 7 macam itulah, saya tak berapa ingat. 6. Jadi dalam siri-siri yang lepas, kita telah bincang banyak tajuk tentang orang muda, hubungan dengan orang tua, macam-macam. Satu rumusan yang boleh saya buat ialah berasaskan pada perbincangan ini, yang tersebut kita macam bersetuju bahawa orang muda sekarang ini, kewibawaan mereka tidak begitu menyerlah kalau nak banding dengan generasi dahulu. Mungkin saya ni bias kerana saya ni generasi tua. Baik dari segi idealism, iaitu idealism perjuangan, hala tuju, keberanian, kegigihan dan sebagainya. Jadi saya nak minta saudara Siddiqui bagi ulasan secara umum terhadap tanggapan ini, sama ada betul ataupun salah. Silakan, saudara Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zuhdi, barisan panel Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah, Profesor Dr. Muhammad Nazir Ismail, saudara Ahmad Fahmi, dan puan-puan, tuan-tuan pada petang ini. InsyaAllah, sebelum saya menjawab persoalan itu, saya ingin kongsikan satu hadis yang ringkas sahaja, insyaAllah. Hadisnya, mafhumnya lebih kurang begini: sesungguhnya Tuhanmu, yakni Allah SWT, kagum dengan pemuda yang tiada padanya sifat sabwah. Ataupun sifat ini maksudnya sifat keanakan ataupun jahiliyah, kebodohan. Jadi hadis ini hadis yang ke-1225 dalam silsilah hadis sahihah Syekh Nasiruddin Al-Albani. Di sebuah ni ringkasnya 3. Yang pertama, sifat kekanak-kanakan. Kedua, suka bermain dan tidak serius. Ketiga, dia tidak berfikir panjang dan melakukan perkara yang bodoh. Itu lebih kurang pengertian kepada sabwah. Jadi boleh dirumuskan daripada hadis ini, sifat sabwah ini nantinya akan menghilangkan sifat kewibawaan pemuda. Dan ini yang tidak dikagumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkaitan dengan hadis inilah, insya-Allah. Jadi sebagai rumusan, menjawab terus kepada persoalan Prof tadi, saya ada 2 rumusan. Yang pertama, pemuda hari ini boleh dikatakan jauh terkebelakang dari segi kewibawaannya. Kalau kita lihat pada maksud wibawa ni, memiliki ilmu ataupun ada daya pengurusan dan kepimpinan, lebih kurang begitu. Berbanding generasi terdahulu, bila kita lihat kepada beberapa
kajian yang dilakukan oleh banyak pihak. Kementerian Belia dan Sukan sendiri pun ada buat, IRAS pun ada buat. Dan dapatan daripada itu secara rumusannya memang terbukti ada. Maknanya dari sudut terkebelakang, dari segi kewibawaan, dari sudut idealisme perjuangan, hala tuju ataupun matlamat dalam kehidupan, ketahanan, keberanian, dan baru-baru ini pun kita boleh lihat bagaimana Kementerian Kesihatan keluarkan sekarang ni popular, bukan popular lah, maksudnya dah mula masyarakat dah mula cakna tentang kesihatan mental ataupun berkait rapat dengan ketahanan mental ataupun keberanian pemuda. Kenapa yang membimbangkan, sebahagian besar, tak silap saya hampir 60% yang terlibat dalam permasalahan ini adalah golongan muda. Dan seawal usia 11 tahun pun ada. Jadi ini satu kebimbangan kita lah. Itu yang pertama lah. Maksudnya saya bersetuju dari sudut konteks kewibawaan yang sedikit terkebelakang berbanding generasi terdahulu. Tapi ada rumusan yang lain juga. Boleh dikatakan pemuda pada hari ini lebih berwibawa dari segi perkembangan semasa dalam dunia teknologi hari ini, dunia tanpa sempadan. Malah mungkin boleh kita sebut pemuda pada hari ini lebih berwibawa di alam maya berbanding generasi sini. Ini antara hakikat yang wujudlah pada hari ini. Jadi moga-moga ini mampulah menjawab secara umum apa yang yang dipertanyakan, insya-Allah. Maknanya ada perimbangan lah. Rendah sikit, tinggi sikit. Okey, saudara Fahmi. Saya tak nak lagi saudara Fahmi tambah apa yang sedikit sebut tadi. Ada orang berpendapat satu daripada sebab kelemahannya ialah kerana orang muda sekarang ini berada dalam satu keadaan yang selesa. Jadi orang selesa ni dia tak berfikir dah. Biasanya kalau generasi selesa yang datang selepas daripada generasi susah tu lemah sikit. Betul tak betul tanggapan ini? Mana nak kena susah dulu barulah nak boleh maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Sudi dan juga rakan-rakan panelis dan juga ayanda-ayanda yang saya hormati sekalian. Sidang penonton yang saya hormati, pertamanya saya ucapkan terima kasih. Ini merupakan kali kedua lah saya berada dalam platform ni. Tahniah pada Datuk Mok juga kerana begitu konsisten, dan juga saya sebut bahawa ini bukannya satu perkara yang kita kata apa sekadar cukup makan, cukup buat asal ada. Tapi ini yang juga disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutkinah. Bahawa dalam keadaan Allah itu mencintai seseorang yang mana bila mana kita melakukan satu pekerjaan tu kita buat dalam keadaan kita buat sehabis baik. Dalam bahasa yang disebutkan itulah itqan. Apa yang Datuk Mok sebutkan tadi menggambarkan bahawa sejauh mana hari ini keberadaan dan kedudukan kita sebagai anak muda. Adakah kita berada dalam situasi yang kita sebutkan sebagai kita ni selesa dengan circle of influence kita, ataupun kita hari ini berada dalam situasi yang syok sendiri, ataupun hari ini anak muda masih lagi mencari-cari, yang istilah lain yang kita biasa dengar oleh Datuk Dr. Siddiq Fadil juga menyebutkan bahawa anak muda hari ini tercari-cari dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi banjir, idola, kemarau teladan. Kita ada kebanjiran idola yang begitu ramai orang angkat dalam keadaan kita hari ini gersang untuk melihat siapa kuduah, siapa contoh, siapa kita kata model terbaik yang kita boleh ikut. Sebab itu kalau kita sebut tentang teori, ada orang kata kalau kita sebut Nabi Muhammad SAW, kita baru saja meraihkan Maulid Rasul sebagai contoh yang terbaik. Memang itu kita katakan sebagai umat Islam, kita yakin dan percaya itulah contoh kuduah yang terbaik. Tapi dalam keadaan masa sekarang ni, bila saya sebutkan tadi, kita berada dalam situasi kebanjiran idol-idol tadi, kita bertanyakan siapakah contoh terbaik yang kita boleh jadikan dalam keadaan semasa sekarang. Sebab kadang-kadang orang muda ni, dia tak nampak. Kalau kita ada sekarang dalam forum ni, dia ada living legend. Tok Mut, Datuk Fadilah Khamsah, Prof Nazari,
Ini living legend yang hidup, yang masih ada. Tapi tak ramai orang nak subscribe, kita nak minta like page Tok Mut, mungkin kata alah ni asyik cakap, asyik dengar. Jadi masing-masing punyai interest dan juga punyai satu kecenderungan yang tersendiri. Maksudnya kadang-kadang kita juga perlu memahami dalam keadaan sekarang ni bagaimana letak duduk anak-anak muda hari ni. Dalam keadaan mereka mungkin tidak berminat sebenarnya nak join kami dalam ABIM, nak join haluan, nak join persatuan-persatuan yang bersifat remeh, nak kena datang mesyuarat agung, buat minit mesyuarat. Anak muda dah tak tengok begitu. Anak muda bagi mereka retweet, like, share ataupun subscribe itu bagi mereka telah kita kata dalam keadaan mereka hari ini berada dalam satu kelompok yang mana mereka ini berada dalam lingkungan yang mereka suka dan percaya. So ini cabaran bagi keadaan kita. Tapi cabaran yang semasa yang kita nak tengok sekarang ini juga bergantung kepada bagaimana mereka melalui fasa-fasa kehidupan mereka sendiri. Jadi kalau macam kami sebagai aktivis yang mempunyai ruang lingkup dan juga model perjalanan. Jadi kita dah ada susu galuh. Kita ada panduan, kita dah tahu siapa yang kita boleh rujuk. Persoalan dan cabaran semasa hari ini bila mana anak muda selalu dikaitkan dengan 5L. Saya boleh sebutkan juga. 5L ni bahawa anak-anak muda hari ini berada dalam situasi yang kita boleh katakan dalam keadaan mereka ni living in prison. Ramai ni statistik dalam tu. Anak muda hari ni kita sebut dalam keadaan mereka ini loafing. Loafing ni lepak. Lepak kalau dulu zaman-zaman Tok Mut mungkin pergi KL kot. Tapi anak muda hari ni dia berada dalam situasi yang kita sebut sebagai kita kata technological intoxication macam Siddiqui sebut tadi. Kemabukan teknologi. Jadi kita tanya anak muda hari ni kalau bangun tidur apa benda pertama yang dipegang? Dan apa benda yang terakhir dipegang juga? Bangun dan juga tidur apa yang dicari dulu? Kita tengok kalau soalan yang saya tanya ni dijawab oleh anak muda iaitu dipegang telefon, maka dia berada dalam situasi yang kita sebut sebagai kemabukan teknologi tadi. Kita sebut juga tentang love and lust, maksudnya dengan nafsu, cinta. Dan juga bagaimana anak-anak muda ini juga dikayakan, maksudnya dia loaded with money. So ini keadaan-keadaan bila mana situasi mereka yang lebih tua, keluarga mereka yang telah melalui fasa kesusahan, ini juga antara lain faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini. Jadi saya berhenti dekat situ dulu. Terima kasih Saudara Fahmi. Nanti kita lepas ni kita balik-balik lah cerita orang tudung muka lah macam-macam lagi. Okey. Datuk Fadilah. Ada orang kata ini kerana akibat daripada gelagat generasi tua yang tak nak menyerahkan kepimpinan tu kepada orang muda, dia nak pegang bawa sampai bila-bila. Ini juga ada orang kata sebab. Macam mana tu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tok Mut, Prof Nazari, anak-anak kita ya, Siddiqui dan Fahmi. Bagus ya, dan semua sahabat yang dapat bersama kita pada petang ini, syukur ya. So ini satu rahmat kita dapat bersama. So sebenarnya kalau kita nak menuding jari memang banyak puncanya ya, tapi pada saya kalau orang yang bijaksana, bak kata orang bijak-bijak sarjana, orang pandai dia akan kaji falsafah, dia akan tinjau nilai, dia akan tengok tentang apakah ibrah ya, ataupun pengajaran yang dapat daripada apa yang berlaku. Orang biasa-biasa dia akan tengok peristiwa. Inilah sibuk menyalahkan apa yang berlaku, dan orang yang tak bagus, maaf kalau orang bodoh ni dia suka cerita tentang orang lain, mengumpat, membawang dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan bahawa mungkin orang tua-tua yang tidak nak melepaskan dia punya tanggungjawab ataupun dia punya influence dan sebagainya, ini yang disebut dalam orang putih kata helikopter parenting ni ya. Dia sentiasa terlampau mengawal anak-anak muda nak impose ataupun kata orang tu menyerapkan ataupun memberikan nilai-nilai mereka kepada anak-anak mereka. Itu mungkin salah satu. Tapi pada saya ini kita cakap tentang belia. Kita cakap dengan orang yang umur 20 ke atas lah katanya, 15 ke 40. Orang yang sudah boleh berfikir sendiri. Tapi kalau kita orang yang bertanggungjawab, saya kata pemuda, remaja akan fokus kenapa mereka begini. Kenapa mereka tak seperti yang sewajarnya. Satu, mungkin matlamat hidup yang tak membakar semangat,
Itu yang kadang-kadang mungkin buat kata sedikit tadi mereka terlampau selesa ya. Mereka terlampau senang lah ya. Jadi kata orang tu tak nampak keperluan. Kita ni dah terantuk baru tengadah. When the going get tough, the tough gets going. Sepatutnya sekarang sebenarnya suasana amat mencabar, tapi mereka sebab dah terlampau terselesa, dah jadi tabiat mereka. Satu. Yang kedua saya nampak itulah dia. Paradigmanya agak sonsang kerana paradigma yang mereka pegang tu tak betul. Ya, paradigma ini dididik oleh mungkin dididik oleh ibu bapa, oleh sistem pendidikan, oleh persekitaran, oleh apa yang mereka tonton. Itu yang kadang-kadang saya sedih lah. Kadang sebagai orang tua kita tengok drama-drama yang ada, ya Allah, ya Allah, tak ada benda yang kadang boleh mendidik. Kadang saya sampai kadang-kadang sangat-sangat sedih, takkan orang tak tegur. Ya, macam semalam saya tengok drama, seorang lelaki cuba nak mengurat isteri orang. Ya, kau tak apalah, kau minta cerai lah. Macam mana? Sedangkan mengurat wanita dalam edah pun tak boleh. Ini isteri orang. Dan inilah yang selalu kita didedahkan. Jadi kita ni secara subliminal learning, pengajaran secara halus, kalau itu yang kita tonton selalu, akhirnya akan jadi satu budaya kita yang kita tidak ingini tapi meresap. Ya, paradigma sonsang, kurang disiplin, ya. Kadang-kadang itulah kamu adalah mengikut siapa kawan-kawan kamu. Ini Nabi pesan. So kita kena ingat bahawa kadang-kadang geng pun tak betul, geng pun sama-sama leka, lara. Dan saya nampak orang muda ni, saya tengok anak-anak saya, anak-anak remaja yang saya jumpa selalu, yang selalu so kadang-kadang semangat mereka agak rapuh. Ya, semangat mereka rapuh. Mereka memang betul, memang IT savvy, memang bijak, memang berwibawa dari segi IT. Bak kata Fahmi tadi, betul. Ya, memang. Tetapi kadang-kadang mereka mudah sentap, mudah give up sebab mereka take it easy. Mereka biasa dengan keselesaan, ya. Jadi kadang-kadang mereka selesa tu sebab itulah, ya, mungkin tak ada kata orang tu. Saya suka tadi bila disebut balik apa yang Dr. Siddiq Fadil cakap, ya, kebanjiran idola tapi kegersangan ataupun kemarau teladan. Itu tak ada sifu, tak ada coach atau role model yang boleh diteladani. Coach ramai, sifu ramai, ya, idola ramai, beribu-ribu, tapi yang boleh diteladani itu boleh dibilang. Dan kita paling takut ialah, ya, kadang-kadang bila orang ni dah terantuk baru tengadah, nampak sekarang patutnya banyak benda-benda yang patut dan beri satu hantukan yang kuat kepada para belia, patut dah banyak dah. Tapi oleh kerana mereka tak insaf, maaflah, ya, kalau saya bukan orang politik, tapi yang dah cukup umur pun tak nak mendaftar untuk mengundi contohnya. So ni macam mana nak hantuk kepala remaja kita ni untuk sedar bahawa jangan sampai COVID-19 macam dah lali dah. Tak ada apa-apa pada kesan. Tak ada kesan pada mereka untuk kata orang tu berubah. Ya, mudah-mudahan 3, 4, 5 bulan ni patutnya sebagai satu dorongan, satu inspirasi, satu perkara yang jadi titik perubahan yang amat besar. Itu yang akhir sekali yang saya nampak ialah ramai remaja ni, belia-belia ni, dia tak kenal diri yang sebenar dan tak tahu apakah true calling mereka. Kenapa Allah cipta mereka? Ya, bila Allah tanya afa hasibtum annama khalaqnakum, ya, kita ni bukan dicipta main-main. Ya, Tok Mud, saya, Fahmi, Siddiqi, Nazari ni, semua ni adalah makhluk-makhluk kiriman Tuhan. Kita Allah kirim ke dunia untuk jadi aset yang hebat, tapi kita tak gunakan. Kita bukan tak ada sumber, tapi tak tahu gunakan sumber-sumber. Inilah macam mana kita nak bincang dapat anak-anak muda kita ni faham bahawa kita semua dah ada resources, dah ada sumber-sumber, ya, yang Allah beri tapi tak guna dengan betul. Wallahualam. Terima kasih, Datuk. Saya tak nak ulas apa-apa lagi. Nanti round yang kedua baru kita bincang. Saya nak panas, warm up dulu. Setiap orang ni. Ni Prof Naziri. Yes, jadi kalau saya dengar perbincangan 2-3 panel sebelum ni, mana saya rasa kita, anak-anak muda kita tidak berada dalam suasana yang kondusif untuk berkembang. Tetapi yang peliknya, kita macam-macam ada reformasi lah, ada transformasi lah. Kalau berlaku reformasi sosial yang betul, saya rasa dah ke depan dah kita ni. Atau transformasi sosial. Jadi nak sebut apa lagi? Hadari, tidak hadari, macam-macam lagi. Teori itu banyak, tapi taklah berlaku. Mana tidak wujud satu suasana kondusif untuk orang muda meluncur ke atas. Ataupun katakanlah, saya nak nilai sikit apa ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Datuk Mahmud, Datuk Fazila, rakan analis saudara Siddiqui dan juga saudara Fahmi. Saya merasakan bahawa kita kadang-kadang tidak adil juga kepada anak muda. Kalau bahawa mereka ni kita banyak komplain tentang kekurangan keterlibatan mereka dan sebagainya. Tapi anak muda ini adalah dibentuk oleh kita juga sebagai orang tua kepada mereka. Kita yang membentuk nilai-nilai mereka dan juga suasana. Jadi kalau ada masalah di kalangan anak muda, jangan kita kata bahawa tak ada kena-mengena dengan golongan yang sebelum itu atau generasi sebelum itu. Mereka sangat bertanggungjawab dan berpengaruh ke atas cara-cara anak muda berfikir dan bertindak dan sebagainya. Jadi saya rasa ada beberapa unsur utama yang menyebabkan keadaan ini berlaku. Pertama, saya rasa adalah dari segi sistem. Jadi tadi dah saudara Fahmi sebut anak muda selesa. Saya ada sedikit tidak setuju dengan kenyataan tersebut sebab rata saya tengok anak muda yang dalam kesempitan hidup sebenarnya. Yang tidak ada masa untuk berfikir tentang perkara yang penting seperti falsafah dan sebagainya sebab mereka sedang sibuk mencari duit untuk hidup, untuk makan, anda dan sebagainya itu. Kerja siang malam, ada yang ada tiga pekerjaan sebab kos sara hidup tinggi, kerja sangat tinggi. Ramai yang tidak dapat berfikir untuk mendirikan rumah tangga walaupun umur dah lewat 20-an sebab tidak mempunyai cukup wang dan sebagainya. Jadi kalau nak kata bahawa anak muda ni malas dan sebagainya, saya rasa mereka tak berapa betul lah sebab saya nampak ramai yang sangat rajin bekerja siang malam. Dalam tengah hujan nak motosikal untuk hantar makanan sebagai contoh. Anak muda lah tu. Siapa lagi yang tak buat kerja ni kan? Jadi saya rasa dari segi itu tidak adil mengatakan mereka selesa dan sebagainya sebab ramai yang sebenarnya dalam kesempitan hidup. Dan juga saya sebut tadi dari pekerjaan kan, ada yang sedang dalam depression kerana memikirkan bagaimana nasib mereka sebab kerja pun tak ada ataupun kerja pun pendapatan tak cukup. Kemudian diberi tekanan sebagai contoh dari segi rumah. Ibu bapa mereka mengacau mereka bila lagi nak beli rumah dan sebagainya. Mereka tak cukup duit. Jadi dia oleh kerana diberi tekanan seperti ini oleh ibu bapa mereka, mereka pun tak ada masa nak fikir benda yang besar sebab ibu bapa mereka tengah mengatakan kenapa kamu beli kereta second hand ni bila nak beli kereta baru, ada rumah, malu tak sebagai kawan-kawan sebab anak aku tak ada harta dan sebagainya. Ini adalah maknanya peranan orang tua ni dialah yang mungkin yang menyebabkan anak muda tak boleh nak keluar daripada keadaan untuk berfikir besar sebab orang tua yang membuat mereka berfikir benda-benda yang seperti materialistik dan sebagainya kan. Jadi saya rasa kita kena fikir lebih luas itulah. Satu ialah nilai masyarakat yang disebut oleh rakan panel sebelum ini dari segi peranan yang sebut Datuk Fazila tadi sangat penting saya rasa dari segi apakah tujuan hidup, apakah dia fikir tentang khalifah fil ard, apakah maksud yang dikatakan khalifah fil ard ini. Mereka kena menghayati makna manusia ni sebagai khalifah di muka bumi. Ramai yang mungkin tidak mempunyai kesedaran ini. Tapi kenapakah mereka tidak mempunyai kesedaran ini? Kemungkinan kerana generasi tua tidak mengajarkan mereka. Generasi tua lah yang mengatakan bahawa yang penting adalah kamu akan ada rumah sendiri. Kamu kena ada kereta yang baru dan sebagainya. Kamu kena ada, kenapa tak buat kenduri kahwin yang mewah sebab malu pada jiran-jiran. Siapa yang komplain? Ibu bapa mereka yang komplain benda macam tu. Jadi salah, kenapa mereka tidak mempunyai nilai yang betul ini? Kerana generasi sebelum ini, ibu bapa mereka yang telah memberikan nilai-nilai yang salah. Nah sebab itulah mereka tidak mempunyai bukan semua lah yang tidak mempunyai wawasan yang luas yang penting ini. Jadi yang seterusnya selain daripada peranan yang dimainkan oleh orang tua ni dari segi memberi nilai, orang tua ni juga yang telah membuat keadaan bertambah susah pada anak muda. Ini agak susah saya nak explain. Sebagai contoh, kenapa kos sara hidup begitu tinggi? Kenapa kos sara hidup begitu tinggi yang membuat anak muda pening berfikir yang mungkin tidak akan dapat membeli rumah? Sebab generasi tua berlumba-lumba untuk membeli rumah, berhutang sana sini
Dan inilah yang membuat rumah menjadi mahal. Jadi apabila generasi tua ni memberi sumbangan, menyebabkan sistem riba berkembang dengan luas, dengan berhutang beratus-ratus ribu. Kita kena faham sistem riba ini dia berkembang apabila orang berhutang. Jadi apabila berhutang dia akan mencipta wang yang banyak. Apabila mencipta wang yang banyak, maknanya nilai wang akan jatuh. Jadi semua menjadi mahal. Kenapa rumah menjadi mahal? Kenapa kos sara hidup begitu mahal dan sebagainya? Ini adalah sumbangan generasi tua yang telah memberi sumbangan atau menyebabkan sistem riba ini berkembang dengan pesat. Apabila generasi tua dia pula ada yang tidak bertanggungjawab. Dia suruh anak dia pergi berhutang dengan PTPTN. Sementara dia sendiri membeli kereta yang mewah, membuat rumah modification pada rumah mereka, extension rumah sebagainya, berhutang dan sebagainya. Anak-anak mereka dia suruh hutang dengan PTPTN, hutang dengan bank untuk belajar. Sepatutnya mereka lah yang membantu anak-anak mereka untuk belajar, tetapi mereka berhutang dan sebagainya, menyebabkan sistem riba ini bertambah besar dan ini menyebabkan kos sara hidup kepada anak muda. Jadi dari segi itu kita kena tengok secara luas lah, dari segi nilai secara luas masyarakat yang materialistik, yang mengejar kebendaan, yang membuat sistem riba berkembang, dan seterusnya juga nilai dari segi nilai dan juga dari segi sistem yang telah dibina oleh generasi sebelum ini, generasi itu yang akan mungkin akan di repeat ataupun diulang oleh generasi muda ni, dia akan membuat generasi muda akan datang lebih susah lagi. Sebab mereka mengikut contoh-contoh. Apabila mereka berlumba-lumba untuk membeli rumah dengan mahal, saya nak cerita sikit lah, sebelum saya cerita apa yang berlaku di Switzerland. Saya pergi di Switzerland, negara yang dikatakan maju, dan saya tengok rumah di sana. Saya tanya, dia kata rumah dia, harga dia 4 juta Malaysia. So saya tanya dia, kenapa awak, macam mana awak beli? Dia kata dia hutang dengan bank. Saya tanya dia, bila awak habis bayar hutang ni? Ni orang Islam ni, dia kata, dia duduk di Switzerland, dia ayat Switzerland, dia kata, dia tak faham soalan saya, dia kata, saya tak faham soalan dia. Saya kata, bila awak nak habis hutang dengan bank untuk beli rumah? Bila awak nak habis bayar hutang? Dia kata, tak ada, saya tak akan habis bayar hutang. Saya kata, kenapa macam tu? Oh, dia kata, di sini, rumah tambah mahal, saya hutang lebih kurang 700,000 Swiss francs, kemudian saya bayar interest je. Saya bayar interest setiap bulan. Jadi itu saja. Hutang tu saya takkan bayar. Sebab apa? Dia terlampau mahal, susah nak bayar. Jadi dia dah menjadi satu budaya orang Switzerland, dia tak akan beli rumah sebab terlampau mahal dan hanya boleh bayar interest saja. Inilah yang akan menjadi menunggu masyarakat kita di masa akan datang. Apabila sistem bank berkembang begitu besar, kita tak boleh memiliki rumah, semuanya dimiliki oleh bank. Dan siapakah yang menyebabkan sistem ini berlaku? Generasi sebelum ini. Dan generasi sebelum ini akan membuat keadaan bertambah susah kepada generasi akan datang. Ini yang saya mahu kita semua fikirkan bersama. Terima kasih. Okey. Ini jawapan-jawapan kepada persoalan saya. Saya rasa saya telah memulakan tradisi yang tak betul sehingga ahli panel terpaksa menjawab soalan saya. Sekarang ini saya tak nak jawab, saya tak nak soal. Saya sebab sudah banyak pandangan-pandangan yang ada, cuba kita lanjutkan idea-idea yang telah kita berikan tadi. Dan mungkin saya sekadar nak jadi facilitator saja. Saya duduk diam kalau dah apa-apa sangat baru saya nak masuk. Saya cuba, persoalan kita ialah pertama sekali kita setuju dengan kenyataan atau rumusan bahawa anak-anak muda sekarang ni kurang menyerlah. Sama ada sebab apa-apa semua sekali banyak tadi tu. Malah ada orang kata zaman ini bukan lagi zaman tokoh. Tak ada dah zaman tokoh. Dulu-dulu macam-macam. Jadi siapa dia nak mula dulu, cuba lanjutkan pemikiran dia sehingga akhir sekali kita cuba narrow down. Kita mula dengan cara yang meluas dulu. Kemudian saya minta lah ahli panel ni dia cuba mencelah apa yang dikatakan supaya perbincangan kita lebih santai dan lebih berfaedah. Silakan. Siapa nak dulu? Kembali kepada saya ke? Okey, siapa-siapa dia saja. Oh ya. InsyaAllah mungkin saya mulakan sikit. Okey. Tak payah minta pakai masuk terus. Baik, saya tertarik juga dengan apa yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Nazari sebentar tadi berkaitan dengan orang muda.
Dan untuk makluman, di pihak haluan juga kita pernah buat kaji selidik terhadap orang muda, sekitar lebih kurang 100 ke 150 orang. Jadi hasil yang apa yang kita dapat, memang orang muda pada hari ini minimum pekerjaan, 2 pekerjaan itu benda yang biasa. Benda yang biasalah. Maknanya bekerja, ada 2 pekerjaan dan ada yang 3 dan ke-4 pekerjaan pun. Jadi ini realiti anak muda pada hari ini, dan menjawab betul lah balik kenapa dari sudut kewibawaan mereka untuk terlibat dalam topik yang kita bincangkan pada hari ini mungkin kelihatan kurang, sebab mungkin mereka nak membina nak stablekan kehidupan mereka itu yang sedang mereka hadapi lah, struggle yang sedang mereka hadapi, terutama bagi pemuda yang fresh graduate hinggalah ke umur 35 tahun. Ini mereka ini antara golongan yang memang banyak habiskan masa pada diri sendiri untuk mencari nafkah, menjana pendapatan dan sebagainya. Itu yang boleh saya tambah sikitlah. Ya. Okey. Siapa nak lanjut lagi? Saya setuju apa yang Prof Nazari sebut, dan saya tak boleh nafikan juga sebenarnya dalam kita membicarakan tentang soal generasi ni. Sebab tu dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina raw tarraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maksudnya kat sini Allah telah memberikan satu mesej yang sangat jelas kepada kita, dan seharusnya dalam keadaan ini kita rasa takut dengan mesej ini, bahawa Allah kata jangan kamu meninggalkan di belakang kamu generasi yang lemah. So ini yang Prof sebut tadi tentang persoalan generasi yang ada ni, adakah kita melahirkan generasi yang qawi, yang amin, ataupun kita melahirkan generasi yang ada sekarang ni yang memang rapuh, lemah dan tidak ada jati diri. Sebab tu kalau hal ni, kadang-kadang kita terlalu bernostalgik dan juga kita selalu istilahnya kita memportraykan sisi-sisi negatif ataupun sisi naratif positif. Ada banyak dan perimbangan. Ada orang kata banyak bila sebut tentang soal belia, dia fokus pada soal-soal yang melibatkan negativiti. Kalau macam tidak ada apa-apa sumbangan positif pun pada anak muda ni. So adakah kita bersikap kita nak pukul rata semua orang, ataupun kita bersikap generalize semua orang macam tu? Tak juga. Dalam keadaan ini sebenarnya banyak contoh dan banyak model yang ada. Dalam keadaan kita nak cuba buat perimbangan supaya tidak berlaku zalim kepada mereka yang sekarang ni memang tengah survive, yang sedang memang kita sebut tentang keluarga muda. Saya pun masih lagi anak 4 orang, tapi kita kata dalam keadaan hidup di Lembah Kelang. Tarikh hidupnya yang disebut dengan COVID-19-nya, kita duk hantar bantuan, jumpa dengan orang-orang yang kita temui ni, 1001 cerita pula yang kita dengar dan lihat sendiri. Kalau tengok kejiranan sendiri pun kita boleh nampak dalam situasi ni. Sebab apa dalam keadaan ni? Tengok, saya ambil contoh. Bila kita sebut tentang naratif orang-orang yang kita boleh anggap sebagai kuduah tadi, saya ingat banyak. Yang terkini kita dengar tentang Cikgu Sam. Cikgu Sam yang merupakan seorang anak muda, saya ingat baru berusia 33 tahun, yang telah di shortlisted sebagai finalis anugerah hadiah Tunggu Global. Kalau menang dapat 1 juta. Tapi maksudnya anak muda ni, guru ni dulu juga mempunyai sikap yang hampir berputus asa bila mana ditempatkan ke sekolah orang asli. Tapi akhirnya dia belajar sesuatu dengan orang asli, dan akhirnya hari ini dia dapat mempertingkatkan pembelajaran dan sebagainya, yang menjadi seorang yang kita kata, oh ini anak muda, kita kena tunjukkan, kita kena angkat. Tapi kalau kita hari ini juga kita dengar tentang kes pembunuhan seorang, kita kata masih muda, remaja, 19 tahun. Kisah sisi dua kat sini kita tengok. Orang yang melakukan pembunuhan dan orang yang menjadi mangsa ni. Yang menjadi mangsa ni difahamkan dia bercita-cita jadi mereka pelan. Sebab faktor mak dia sakit, terpaksa dia berhenti sekolah semata-mata nak menjaga mak dia. Ini kisah yang kalau orang nampak sisi, okey, dia kena bunuh, tangan dia hilang, kena potong, habis cakap tu. Tapi kalau kita tengok balik sisi positif dia sanggup untuk bagi kepada adik dia untuk sambung belajar dan dalam keadaan dia menjaga ibunya yang memang sakit. Sisi kedua, macam mana kes orang yang kita sebut masih muda ni, dalam keadaan tak boleh mengawal emosi, faktor tekanan sebagainya yang
menyebabkan dia melakukan tindakan yang kita nauzubillah kita kata tak boleh nak ni. So ini peimbangan yang ada. Kita tengok juga pada apa yang berlaku di dunia ketika ini. Greta Thunberg ini antara orang yang memperjuangkan isu alam sekitar. Malala menerima anugerah model Nobel Prize termuda di dunia. Isabel Wishden juga yang bawa agenda bye-bye plastik. So kalau kita nak sebut ini, ramai sebenarnya mereka yang kita boleh jadikan sebagai model. Tapi dalam keadaan berhadapan dengan situasi rutin yang mana kita sebut kalau anak muda yang ada dalam Malaysia ni, kalau kita tengok statistik, katakan ada 13 juta daripada 36 juta rakyat Malaysia. Saya ingat yang terlibat aktif macam saya, Siki, mungkin Prof dan lain aktif ni, saya ingat tak sampai 20%. So kita tanya mana pergi 80%? Ke mana mereka ini? Kalau kita sebutkan tadi, saya sebut 5L tadi, living home, living in dan sebagainya, kita nampak itu satu benda yang realiti. Tetapi dalam keadaan mereka nak survive, ini kita sebut tadi dalam cabaran bila mana anak-anak muda hari ini terpaksa melalui rutin yang mana sistem itu tidak membantu. Sistem yang Prof Nazir sebut tadi. Bagaimana sistem di peringkat awal persekolahan tadi? Macam mana kita membentuk pemikiran dan pola kehidupan kita? Adakah kita mementingkan tentang soal kita mengajar, kita kata apa, kalau di universiti ni istilah yang kita dengar dan selalu sebut, biasa kita dengar 3K kan, biasa orang sebut katil, kuliah, kantin dan sebagainya. Tapi saya ada lebih 14K. Daripada katil tu, sehinggalah kalau kita pergi kepada soal-soal lain, saya ingat kalau katil, kuliah, komputer, pergi kantin, pergi ke SCC, KFC, konsert, karaoke, dia pergi keluar universiti, dia pergi juga kepada kerjaya, kenderaan tadi, Prof sebut kereta, nak ada kondominium, kalau ada rumah biasa tak boleh, nak berkeluarga. So kehidupan, credit card, kita sebut lagi kepada soal-soal yang lebih paling ending tu pergi kubur, K juga. Tapi itu orang Datuk K tu itu lah. Jadi kita nak sebutkan ni, sebenarnya K yang ada ni banyak. Tapi macam mana kita nak ubah K tu supaya mentaliti seseorang yang keluar daripada alam universiti, alam mahasiswa dan juga sekolahan teknikal dan sebagainya, dia juga mempunyai alternatif lain. Jadi saya boleh utarakan dalam keadaan ini, kita di peringkat ABIM kita bincang bagaimana anak muda hari ini perlukan 8C. Dari kawan anak muda hari ini perlukan kepada sikap yang bersifat caring. Kita kata caring, dia competent, dia cekap, kita kata dia ada karakter. Sebab bila kita sebut when someone kita kata apa, when someone kita kata ada satu pepatah lah, when you lost your help, nothing when you lost your help, something is lost, but when you lost your character, everything is lost. Ini juga pepatah-pepatah yang kita biasa dengar. Dan kita sebut tentang bagaimana anak muda perlu kepada confident, keyakinan. Kita juga perlukan anak muda yang bersifat cooperation, ada sifat kerjasama, empathy. Kita nak juga anak muda yang bersifat considerate, yang bertimbang rasa, dan juga anak muda yang perlu ada sifat kompetitif. Dan yang terakhir kita kata yang bertimbang rasa, iaitu yang juga menyumbang, yang contribute. So ini sisi yang kita kata ada alternatif kepada KK yang saya sebutkan tadi. Pokoknya kat sini bagaimana cabaran bagi saya dan rakan-rakan dalam kawan-kawan civil society untuk memandu mereka ini supaya mereka ada kehidupan, ya betul, tapi pada masa panduan yang ada dalam keadaan mereka tahu hala tuju kehidupan mereka, macam mana mereka perlu survive, macam mana kita nak empower mereka, macam mana kita nak bantu supaya ada grant-grant yang diperuntukkan ni disalurkan. So ini antara ruang-ruang yang saya fikir perlu ada kerjasama yang baik. Tapi saya kata hal ini bukan melibatkan orang muda je. So perkara ni yang kita katakan dalam bersifat complementary. Adanya peranan orang muda dan adanya peranan macam Tok Mot, Prof Nazari membantu dalam keadaan kita memastikan bahawa apa yang penting yang kita sebut tadi, awal yang saya sebut premis awal tadi, supaya kita tidak mahu meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Wallahualam. Dok. Nampak gerak mulut-mulut nak jawab macam mana ni? Bagus. Saya terpegun dengan hujah-hujah orang muda ni, hebat ya. So satu kali dia tak nak Datuk K, nak Datuk C. So, tak apa. Asalkan dia apa ya, kata orang tu teladan yang berwibawa, just fine. Siapa-siapa pun tak apa. Ya. So satu perkara yang saya dapat daripada hujah-hujah anak-anak muda ni dan juga Prof Nazari tadi, pertamanya kita tidak menidakkan ya, ramai
remaja belia kita yang hebat, ya. Tapi kalau dalam COVID-19 pun orang yang ada simptom saja yang akan disaring. Yang tak ada simptom tak payah. Bukan kita ignore orang ramai, tidak. Kita nak fokus pada yang bermasalah. So itu sebabnya kita bincangkan ni. Kita tidak menidakkan ramai yang hebat, alhamdulillah. Tapi itulah, ramai tak ramai pun rupanya Pareto law, undang-undang Pareto masih berfungsi. Ya, so 20-80 bab kata Fahmi tadi, memang ada dia punya statistik yang menyokong. Ya, 20-80, mungkin 20% belia ni memang boleh diharaplah, ya. Yang 80% ni macam tertidur, macam lara. Jadi apa nak buat? Itu satu hakikat. Satu hakikat yang terdapat. Itulah, kita didik anak pun 80% kata at-targhib dengan puji-pujian, the carrot approach. 20% dengan rotan. Ya, betul. Cuma persoalan yang saya duk perhati tadi, apa yang kita orang tua ni boleh bantu? Ya, sebagai pemikir boleh bantu untuk menggerakkan orang muda ni. Saya terkenal kata Profesor D. Potter, dia kata orang muda yang bijak-bijak ni, yang pandai-pandai ni, dia kena dipesan paling kurang 200 kali baru dia dapat penghayatan apa yang nak disampaikan. Orang yang genius, yang IQ 140 ke atas, mungkin kena dipesan 150 kali. Itu satu perkara. Itu satu perkara. Jadi kita kena diulang. Itu sebenarnya orang macam Fahmi, macam Siddiqui ni, mereka terbentuk, dan pemimpin pemuda yang terbentuk ni, rupanya mereka ada peluang untuk berpersatuan. Mereka masuk persatuan, masuk jamaah yang dapat bimbing mereka untuk dapat kata orang tu ulangan pesanan untuk berubah jadi hebat. Itu satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi itulah sebenarnya benda yang kita kena tekankan ialah pergi balik kepada foundation, pada basicnya. Pada basic tu sangat penting, sebab kadang-kadang kita terlampau sibuk nak betulkan bumbung, maka kita terlupa dia punya foundationnya lemah, maka bangunan akan runtuh juga. Jadi apa yang kita orang tua-tua selalu berfikir, dan anak sendirilah fikir macam mana nak bentuk satu rangka tindakan membantu nak jadikan anak muda kita ni, remaja kita ni first class dari segi saksiahnya, wibawanya. So satu perkara yang kita dapat, tak dapat tidak, minta itulah remaja kita ni, belia kita ni, dengan tak kata siapa yang membantu, baik orang tua, ibu bapa, pendidikan, institusi masjid, dan juga segala NGOs yang ada. So pastikan anak-anak muda ni dipesan untuk betulkan package diri mereka agar jadi belia yang berwibawa, belia yang package itu kena ada. Ya, sebab kerana kita fokus pada 1-2 perkara. Package-nya kena betul. Package seorang belia yang first class, ya, pertama of course betulkan hati. Betulkan hati dia tu. Niatnya kena betul. Ya, niat kena betul. Dan ini semua bergantung kepada, maaflah, ya, simple saja. Untuk betulkan hati dan niatnya, solat taubat setiap, solat 5 waktu jangan cakaplah. Solat taubat setiap malam, istighfar banyak-banyak sebagai asbab untuk betulkan kolbu. Bila kolbu dah elok, dan betulkan cara berfikir. Profesor Johnny Emerling, ini itu satu saya terperanjat dengan kajian beliau. Dia pun baru baca dalam sebulan yang lepas. Dia kata apa? Manusia ni, terutamanya belia, dia akan bercakap pada dirinya 50,000 kali sehari. Self-talk. Dia akan bercakap, berfikir dan bercakap tu samalah. Ya. Macam kita ni, aku nak pakai baju apa ya? Nak pakai baju coklat ke, baju hijau ke, baju... Itu kita bercakap. Baru nak pilih baju dah 10-15 kali kita bercakap. Jadi kita satu hari bercakap 50,000 kali. Itu tak mengapa. Yang paling kita sedih, 80% daripada 50,000 bicara diri atau berfikir itu adalah dalam bentuk yang su'zon, dalam bentuk yang negatif. Jadi macam mana kita nak betulkan ni? Cuma yang saya kata, ya Allah, teruknya. Itu kajian, kajian secara saintifik. Jadi betulkan kolbu dulu. Kolbu dah betul, insyaAllah satu badan hebat. Lepas tu cara berfikir. Jadi sebabnya kita kena latih, orang-orang kita, remaja kita, belia kita untuk berfikir cara yang husnuzon, cara yang positif. Sebab kadang-kadang kita ni, kita lupa, kita selalu sebut, tapi kita lupa bagaimana nak mempraktikkan. Allah bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hamba-Nya. Betul. Tapi bagaimana nak menerapkan dalam paling kurang yang 80%, sebab kata Fahmi tadi, 80% remaja kita yang patutnya ditolong, disokong, dibantu, keluarkan daripada zon selesa. Kenapa selesa sangat di zon selesa? Yang 80%. Memang ada yang hebat, 3-4 kerja tu kita tahu, betul. Itu satu situasi yang kita kena hadapi.
Dan saya nampak lagi kadang-kadang kita lah bila kita bercakap, Anas sendiri lah bercakap pada ribu-ribu remaja belia umur 15 sampai 40 ni, ya, apa sebenarnya visi dan misi hidup mereka? Tak jelas. Tak jelas. Maka bila tak jelas, itulah ibarat kita travel kat kereta naik tak ada waste, tak ada memang sesat larat lah sekarang. Memang sesat larat. Jadi visi misi itu kena jelas, ya. Malahan bila seorang ulama tegur anak, masa tu saya seorang belia lah, ya. Lebih kurang 30 tahun yang lepas dia kata, Muhammad Fadilah, kalau kamu keluar rumah dengan tak pasang niat yang khusus, ya, niat untuk yang positif, maka takut-takut usaha kamu mungkin dapat gaji, mungkin dapat pendapatan, mungkin dapat penghargaan, puji-pujian, tapi kosong pahala. Innamal a'malu binniyat. So sejak saya umur 33 tahun, saya akan keluar rumah mesti pasang 10 niat. Aku nak cari rezeki yang halal, aku nak mencari ilmu, aku nak kongsi ilmu, aku nak senyum kat orang, aku nak buat yang terbaik, aku nak bantu. Dan kena pasang niat yang jelas, yang spesifik, supaya setiap niat yang kita pasang ini akan membunuh semua negatif-negatif, fikiran-fikiran negatif yang memang terbentuk secara natural. Dan niat itu sebagai doa. Dan bila kita pasang 10 niat keluar rumah, kalau semua pemuda kita, belia kita, ya, keluar rumah, remaja lelaki perempuan keluar rumah dengan niat yang positif, katalah 10 niat, Allah akan bagi kekuatan, inspirasi, ilham untuk mencapai setiap niat itu. Itu sebabnya kita semua, kita sebagai orang tua, sebagai orang-orang, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dapat membantu, kita kena bimbing remaja kita ni, belia kita ni sebagai orang yang ada juara harapan. Mereka ni jadi orang yang, yes, aku ada kemungkinan, aku ada kebolehan untuk jadi orang hebat sebab Allah hantar aku ke dunia, aku ni kiriman Tuhan untuk jadi aset. Semua orang sama hebat tapi tak serupa. Ya, kalau Fahmi bukan main hebat, aku dengan Fahmi patutnya sama sebab Allah itu adil. Aku dengan Fahmi sama tapi tak serupa. Aku dengan Siddiqui itu sama tapi tak serupa. Kalau semua remaja yang 80% yang masih agak tidak keluar daripada kumpul keselesaan itu, yang just biasa-biasa, sebab orang hebat dalam dunia lebih kurang dalam 3 hingga 6% saja hebat dari kacamata dunia. Jadi yang 80% lebih 90% itu masih tak pergi kesepatut sebagai potensi yang sebenar. Sebab Allah beri kita banyak sumber. Cuma kalau kita dapat dan bimbing anak-anak ni dengan bagaimana nak membentuk karisma diri. Ni semua direct forward, ya. Bagaimana nak bentuk supaya kata orang tu, orang pandang kita boleh yakin, boleh sayang, boleh hormat, boleh percaya. Ini karisma ini, ya. Dan yang paling penting juga ialah kita kena ingatkan hakikat. Ini dia. Ya, rupanya bila kita fokus pada macam kata Prof Nazari tadi, dia fokus pada 2-3 kerja. Dia tak ada masa untuk yang lain. Ini satu penyakit yang sangat serius. Ya, barang siapa kerja dunia, dunia lari semakin laju. Nabi pesan. Barang siapa kerja akhirat, Allah jadikan dunia kerja kita. Jadi kita kena terapkan dalam aspek yang praktikal, yang mereka nampak bahawa aku kena kejar akhirat untuk dapat dunia dan akhirat. Jadi bila dah seimbang, maka usaha kita untuk membangunkan belia kita akan berjaya. Kalau tidak, mereka betul kata Prof Nazari tadi, mereka tenggelam dalam masalah mereka, kejayaan mereka, masa mereka, mungkin sebab itulah dia. Dan kena ingat, di Malaysia ni B40 ramai, BM40 ramai. Yang masalah yang Prof Nazari sebut tadi mungkin T20 lah. Ya, T20 ni yang kadang-kadang dengan dia punya beli macam-macam baru rumah dengan dia punya investment dan sebagainya menyebabkan harga melambung sampai orang biasa tak mampu, mungkin melibatkan T20. Ya, mungkin, ya, kita tak boleh. Dan of course industri hutang yang pernah disebut tadi tu. So itulah yang kita kena ingat, ialah bagaimana kita nak bantu remaja ini, belia ini dalam cara yang paling praktikal, paling mapan dan boleh buat, ya, dan kalau boleh bukan seorang dua tapi ramai-ramai. Dan bagaimana nak memastikan mereka ni masuk kumpulan, masuk organisasi, masuk jamaah. Kalau mereka dalam keadaan sekarang dengan gadget kat tangan, dengan kerja yang ada, mereka tak boleh nak keluar daripada kepompong kehidupan mereka, maka takut-takut kita akan sentiasa bercakap tapi tak mampu untuk membantu mereka untuk keluar daripada kata orang tu zon yang tak positif itu. Wallah. Okey, terima kasih Datuk. Banyak. Sambung Prof Nazari. Saya tak nak tanya apa lagi. Okey Datuk, terima kasih. Saya nak sebut 2 perkara, nak cambak sebagai tambahan kepada pencambahan pemikiran.
kalau kita tengok setengah negara seperti Finland kan, kalau masuk internet, pemimpin mereka umur muda kan, 30-an. Itu yang kita nak ya. Tapi di negara seperti kita ni, negara kita yang duduk atas yang menjadi calon kepada Perdana Menteri semuanya lebih daripada 70-an kan. Jadi jauh beza ni. Macam mana berbeza sangat. Tapi bukan Malaysia saja sebenarnya ya. Kalau kita orang kata kita macam sangat bias anti Malaysia, begitu juga di Amerika Syarikat. Itu adalah lebih 70-an juga kan. Lebih tua lagi. Lebih tua. Jadi saya nampak kemungkinan ini mungkin pakar sosiologi dan politik boleh mendalami lagi lah. Tapi kita kena sedar bahawa ini mungkin penyakit masyarakat kita di mana memang sistem ataupun nilai cara kita berpolitik ini tidak membenarkan anak muda menjadi menyerlah sebab memerlukan duit, mungkin memerlukan kepada kebolehan untuk memberi sesuatu kepada penyokong, memberi peluang lah, memberi duit dan sebagainya. Ini yang membuat anak muda tak boleh keluar sebab dia tidak mempunyai modal yang cukup untuk menjadi berpengaruh. Jadi nak jadi berpengaruh kena banyak duit, banyak kemampuan memberi ini memberi itu kepada penyokong. Sebab itulah akhirnya orang tua-tua saja yang duduk di atas. Ini salah siapa? Ini salah masyarakat secara umum lah, tak boleh kita salahkan. Yang kedua saya nak timbulkan untuk kita berfikir juga ialah kalau anak muda ni mempunyai semangat yang kuat tetapi tidak mempunyai kefahaman tentang sistem masyarakat, masalah masyarakat, punca masalah masyarakat, kita mungkin ada masalah juga. Sebagai contoh saya ambil ialah berlaku di Indonesia sekarang ni. Di Indonesia kita tahu bahawa dia telah melakukan perubahan politik di mana Suharto telah digulingkan, diganti sekarang ni demokrasi yang meluas di Indonesia. Jokowi adalah seorang pemimpin yang dilantik yang popular di kalangan golongan-golongan bawahan. Tetapi sekarang ini kita tahu sedang berlaku protes yang besar-besaran di Jakarta dan bandar-bandar besar di Indonesia. Ramai yang begitu tidak puas hati dengan keadaan yang berlaku di Indonesia. Apa dah jadi kan? Dan mereka, siapakah yang protes ni? Anak-anak muda. Pelajar universiti dan golongan pekerja di kalangan kebanyakannya anak-anak muda. Adakah dengan berprotes seperti itu akan dapat menyelesaikan masalah? Kita tengok apa yang berlaku di Amerika Syarikat pada tahun 2011. Lebih kurang 10 tahun lepas dipanggil Occupy Movement. Occupy Movement kalau kita baca balik di Amerika Syarikat pada masa itu ada ribu-ribu orang anak muda duduk di raya New York City berprotes, tidak suka, benci kepada sistem yang ada. Mereka berprotes selama 3 bulan duduk di banyak bandar-bandar besar di Amerika Syarikat. Tetapi apakah yang jadi? Habis gitu je. Sekarang ni tak ada sistem yang sama berlaku. Anak-anak muda ni duduk di tepi, mungkin yang nasib baik dapat kerja, yang lainnya jadilah homeless atau bergelandangan. Tidak ada perubahan di dalam masyarakat Amerika, dan sebab itulah kata setengah pakar sosiologi, sebab itulah rakyat Amerika melantik Donald Trump, sebab mereka kecewa dengan sistem politik yang ada pada masa itu. Obama daripada Parti Demokrat, selepas itu ditolaknya calon Demokrat Hillary Clinton, mereka pergi kepada Trump kerana mereka kecewa dengan ahli-ahli parti. Trump adalah seorang businessman. Tapi kita tahu masalah masyarakat Amerika tidak dapat diselesaikan sehingga hari ini. Dan sekarang ini kita tahulah berjuta-juta COVID membuat keadaan lebih teruk, tetapi sebelum itu pun Amerika Syarikat benar. Jadi anak-anak muda kita kena diberi kefahaman tentang apakah punca masalah masyarakat, apa yang nak dibetulkan. Kalau di Indonesia mereka protes saja, tapi apakah penyelesaian? Dia protes kepada undang-undang itu, dia kata memberi kesan kepada alam sekitar dan juga kepada anak muda yang nak cari kerja dan sebagainya, senang dibuat kerja, gaji minimal. Tapi ini semua adalah bukan salah Jokowi, ini adalah salah sistem yang membuat syarikat-syarikat ingin mengurangkan kos dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah Jokowi terpaksa membuat undang-undang baru ini yang akhirnya membuat semua orang marah pada dia. Jadi saya nak kata di sini ialah anak-anak muda dia kena faham juga tentang apakah dia punca masalah. Kalau dia tak faham, dia akan protes. Tuli, dia akan menyebabkan banyak lagi masalah masyarakat. Kalau dia berlaku protes di Indonesia dengan ganas, polis pun jadi mangsa dia, dipukul-pukulnya polis, dia tidak menyelesaikan masalah. Jadi ini memerlukan kepada kefahaman. Siapakah yang boleh memberi kefahaman ini? Ini peranan intelektual dan juga peranan mereka yang berilmu dan di kalangan
kebanyakannya dari kalangan orang tua lah yang terpaksa, yang patutnya memberi kefahaman supaya anak muda nampak bagaimanakah, apakah masalah masyarakat dan bagaimanakah proses untuk menukar masyarakat. Jikalau ini tidak difahami oleh anak muda dan mereka begitu aktif dan sebagainya, dia akan menghasilkan suasana kacau bilau. Dan kita juga bukan saja kita tengok sebenarnya di merata dunia sekarang. Saya pernah pergi ke Tunisia selepas jatuhnya Zainal Abidin, seorang diktator di Tunisia, dan saya jalan-jalan di bandar di Tunisia itu, dan saya bertanya dengan anak muda yang menjual barang-barang di tepi jalan. Saya tanya dia, apa pendapat saudara tentang keadaan di Tunisia sekarang ni? Dia kata apa? Ini di bawah masa itu yang berperanan, yang berpengaruh adalah Parti An-Nahdah di bawah Rashid Ghannouchi, maknanya parti Islamis. Tetapi anak muda dia kata teruk, dia kata sekarang ni teruk. Dan saya rasa dia kata keadaan semasa Zainal Abidin lebih baik, dia kata. Jadi saya terkejut sebab di bawah Zainal Abidin itu satu pemerintahan yang zalim kan, yang telah membuat anak muda tak pernah pada Soeharto yang membunuh diri tu kan, yang membuat anak muda bunuh diri. Semasa Zainal Abidin lah yang bunuh diri, yang akhirnya membuat mencetuskan Arab Spring. Maknanya begitu teruk keadaan Zainal Abidin. Tetapi sekarang anak muda di Tunisia kata dia nak balik pada zaman itu. Kerana begitu kecewa dengan keadaan sekarang. Sebab kenapa? Sebab yang memerintah di Tunisia sekarang tidak mampu membuat perubahan. Tetapi adakah mereka tidak mampu? Ini perlukan kepada kefahaman. Kena faham apa dia punca masalah Tunisia. Jadi kalau kita tak faham, dia marah kepada Rashid Ghannouchi An-Nahdah, Parti An-Nahdah. Memang mereka bukan senang untuk membuat perubahan sebab dia melibatkan sistem. Dengan elit di kalangan yang kaya yang mengawal sistem kewangan tidak membenarkan perubahan. Begitu juga kita tengok sekarang ni di Lebanon. Sekarang ini begitu kecewa dengan rakyat Lebanon kan. Sebab akan begitu teruk, ada yang terpaksa masuk bot untuk berhijrah ke Eropah. Saya baca berita masuk bot untuk berhijrah ke Eropah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sebab apa? Di Lebanon teruk sangat. Apa yang teruk sangat di Lebanon itu? Sebab inilah dia katakan punca daripada sistemnya tidak betul. Dan sekarang ni dia nak ganti dengan pemimpin baru. Pemimpin baru adakah akan membuat perubahan? Tidak akan dapat membuat perubahan sebab dia berkait dengan sistem dan juga golongan elit yang mengawal sistem kewangan yang membuat begitu sukar untuk berlakunya perubahan. Jadi kalau anak muda nak protes, memang ada protes pun kita baca di Lebanon sebelum ni beberapa bulan telah berlaku protes besar-besaran. Tetapi apa berlaku? Tidak ada apa berlaku. Keadaan lebih teruk lagi. Dekat mana yang berlakulah bom yang meletup bukan bom lah yang berlaku di pulau itu kan. Jadi sekarang ini saya rasa kita sebagai intelektual, sama ada di kalangan muda ataupun di kalangan tua, kena betul-betul memahami apakah dia punca masalah masyarakat kita dan kalau supaya kita dapat menyelesaikannya. Dan bagi saya dia berkait dengan nilai masyarakat yang sangat seperti Dr. Fadilah sebut tadi, sangat dunia dan juga sangat bergantung kepada dunia dan juga kepada sistem kewangan yang tidak betul, dan akibat itulah kita mempunyai masalah yang begitu teruk yang akhirnya membuat semua orang semua orang confused. Sekarang ini pun kita tahu ramai anak muda tidak minat masuk politik sebab dia tengok pun, sebab politik pun saya tengok baru ni satu survey mengatakan bahawa orang yang paling tidak dipercayai yang paling tidak dipercayai yang paling dipercayai adalah guru lah, tak salah, guru yang paling dipercayai. Doktor yang paling dipercayai dan guru. Kemudian alhamdulillah yang nombor 3 dia percaya profesor, boleh tahan juga kita kalangan. Tetapi yang paling teruk sekali yang bawah sekali siapa? Ahli politik yang paling teruk sekali. Jadi anak muda pun jadi tak minat. Sebab apa? Kalau dia nak masuk politik, dia akan menjadi golongan yang diketawakan. Dikatakan orang yang paling banyak menipu lah orang politik. Macam mana anak muda tak minat? Sebab itulah akan menunggu mereka. Jadi saya rasa kita kena sama-sama berfikir tentang mengajak anak muda untuk menjadi lebih aktif. Tapi juga kita kena mampu memberikan satu framework penyelesaian kepada masalah. Okey. Ni saya pun rasa banyak perkara sangat tu kan. Kalau inilah saya sebut satu teori akademik lah, orang sosiologi. Dalam satu kajian orang psikologi sosial, dia kata dia ada
beberapa ejen pembangunan masyarakat. Dia kata kalau masyarakat generasi muda berjaya, itu maknanya kerana ejen sosial itu berjaya. Kalau tidak, mungkin kerana ejen itu. Jadi dia kata keluarga, jiran tetangga, rakan sebaya, sekolah, kemudian pusat-pusat ibadat, pusat rekreasi, media massa dan sebagainya. Semua campuran ini boleh menyebabkan lahir tidak lahirnya orang-orang yang mempunyai sistem nilai yang jelas, dan macam Prof Nazari kata tadi, untuk nak lahir orang yang bagus, dia mesti jelas sistem nilai yang ada dalam kepala dia tu. Macam apa tu Datuk Fadilah kata, kalau tak ada sistem nilai yang jelas, nak pergi ke mana, niat tak tahu ke mana-mana, turun daripada rumah tak ada niat. Jadi macam mana ni? Kita cuba pergi sekali lagi, kita masih ada lebih kurang dekat-dekat 1 jam lagi. Lepas tu, macam mana? Siapa dia nak mula ni? InsyaAllah saya saya respon sikit. Ada 2 poin utama lah yang saya rasa boleh dikongsikan di sini lah. Yang pertama, apabila kita lihat kepada doa yang sering kita bacakan, kan, kita inginkan isteri kita dan anak kita dijadikan qurratu ayun, kan. Dan yang terakhir tu kita sebutkan waja'alna lil muttaqina imama. Ada tafsiran, para ulama menyebutkan bagi ayat ini kefahamannya, maksudnya waja'alna lil muttaqin itu sebagai satu masyarakat. Masyarakat yang muttaqin imama. Maksudnya pemimpin itu akan lahir, akan wujud setelah mana masyarakat itu berjaya dibentuk untuk menjadi orang-orang yang muttaqin. Konteks ayat itulah. Maksudnya antara peranan sosial itu tadi. Masyarakat itu sebenarnya yang akan membangunkan pemimpin-pemimpin yang kita hajatkan insya-Allah daripada orang yang muttaqin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya terpanggil untuk sentuh juga, kalau kita lihat dalam sejarah kegemilangan Islam yang dulu, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang satu hadis yang kita semua dah sedia maklum berkaitan dengan pembebasan Konstantinopel. Ada ulama rumuskan di dalam pelbagai banyak mesej-mesej ketenteraan, tapi kenapa ini satu mesej yang disebutkan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Tujuan Rasulullah sebut sebab nak bangkitkan motivasi para sahabat. Sehingga kan ada doa khusus kan. Maknanya kalau misi peperangan Khandaq itu gagal, kata Rasulullah, Islam akan hapus. Maka untuk bangkitkan, Rasulullah sentuh tentang satu misi peperangan yang selepas 800 tahun baru berlaku, iaitu pembebasan Konstantinopel. Jadi di sini berbalik juga kepada persoalan tadilah. Bila kita lihat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ni dibangunkan dalam banyak proses didikan, dan yang paling menarik itu bila kita tengok Sultan Murad sendiri, Sultan Murad II, ayahanda Sultan Muhammad Al-Fatih itu, bagaimana dia nak bentuk Sultan Muhammad Al-Fatih ni nanti akan jadi pemuda yang menepati ciri-ciri hadis yang Rasulullah sebut dan akhirnya memang membuka Konstantinopel. Sebagai contoh, pilihan didikan dengan gurunya, dan ayahandanya Sultan Murad sendiri yang cuba dahulu laksanakan misi tersebut walaupun gagal. Dari sudut penawanan tu gagal. Dan yang ketiga juga, bagaimana dibangunkan motivasi Sultan Muhammad Al-Fatih ini, di katil dia tidur tu di bawah tu dah ada peta besar Konstantinopel. Maknanya daripada kecil lagi dia dah kaji bagaimana rupa bentuk geografi Konstantinopel. Jadi inilah satu bentuk yang boleh kita sebut tadi tepatlah. Maksudnya nak lahirkan generasi masa depan ini bergantung kepada yang ada kini. Maknanya pemuda pada hari ini akan mencorakkan generasi masa depan, dan generasi muda pada hari ini sebenarnya telah dicorakkan oleh generasi yang lepas. Jadi mungkin boleh kita lihatlah dari sudut dua perkongsian ini tadilah, insya-Allah. Itu sajalah. Okey. Saudara Fahmi.
Saya nak tambah sikit apa yang disebutkan oleh Saudara Siddiqui dan juga apa yang diulas oleh Prof Nazari. Juga ada kaitan dengan apa yang Tok Mut sebut. Kita sekarang ni bukan berada dalam keadaan, biasa kita dengar sekarang ni kita berada dalam situasi new norm, norma baru. Tapi inilah yang digunakan oleh pengkaji ketika ini adalah kita berada dalam naratif dunia baru yang bersifat post-truth. Kita berada dalam situasi yang mana hari ini kita berada dalam era pasca normal yang disebut sebagai fikrul mustaqbali ataupun kita sebut istilah post-normal times ni. Sesuatu yang relatifnya dulu ada kebenaran bukan lagi sesuatu yang benar macam yang Dr. Nazri sebut tadi lah. Banyak contoh-contoh yang disebut. Kenapa Trump tu diangkat sebab dia bukan lagi bercakap tentang soal relatif kebenaran tadi. Seorang dah tak lagi berpijak pada dunia asal. Sesuatu yang kita rasa dulu mustahil tapi ianya realiti yang sedang berlaku. Sebab itu ciri-ciri yang ada dalam era post-normal time yang kita sebut hari ini, dia ada tiga situasi. Kita berada dalam situasi yang sangat kompleks, kita berada dalam situasi yang chaos dan juga dia ada contradiction. Maksudnya kita berada dalam situasi yang sekarang ni huru-hara, orang pun confused mana satu yang mereka perlu percayai dan tidak. Dan dalam keadaan ini juga antara lain, apa yang kita dapat perhatikan, apa yang saya nampak, apa yang Dr. Nazri sebut tadi, sebab adanya ruang kepada individu ini untuk keluar daripada zon selesa dia tadi. Pengalaman Prof Nazri dan saya percaya Tok Mut dan lain dan rakan-rakan yang mungkin mendengar apa yang kita bincangkan pada petang ni juga boleh memberikan suatu perakuan. Bila mana kita berkelana, berhijrah, kita bermusafir, kita keluar daripada zon selesa kita, keluar pergi ke, kadang-kadang saya sebut ni, kadang-kadang orang yang tidak berkemampuan, kita bolehlah kamu ada duit, bolehlah kamu ada ni, kamu boleh keluar. Tapi ini yang kita sebut, bagi mereka yang melalui proses dan juga situasi yang mana kita belajar sesuatu daripada luar, saya ingat ini yang kita kena ceritakan, kita kena kisahkan. Yang ini yang kita kena jadikannya sebagai satu iktibar kepada kita. Dan saya sendiri secara peribadi banyak pergi ke negara-negara konflik, negara-negara perang. Dan sampai satu tahap yang ketika tu saya masih ingat dalam keadaan diberikan satu peringatan kepada seorang kawan saya yang dah syahid pun. Dia sebut kata bahawa Fahmi, suatu hari nanti kamu kena ingat bahawa negara kamu Malaysia akan jadi seperti mana negara kami Syria. So bila saya dengar reminder tu, saya kata tak adalah kita Malaysia ni aman damai, mati racial, tukar kerajaan boleh, tak ada kematian. Kita sebut begitu tak? Saya sebut itu. Tapi dia kata pada saya, Fahmi, please remember, dia kata now saya kata saya baru memahami apa yang dimaksudkan dengan pelarian. Kalau saya tanyalah Tok Mut, saya tanya dengan Dr. Fazilah, apa maksud pelarian? Tok Mut, apa maksud pelarian Tok Mut? Saya tanya Tok Mut ni, nanti saya sambung balik. So saya tanya Tok Mut, apa maksud pelarian? Saya kena jawab ke? Kena jawab, saya moderator. Kena jawab. Saya mudah jawab pelarian. Ni orang hilang negara, dia lari ke negara lain. Itu yang saya jawab sama jawapan saya dengan jawapan Tok Mut kepada dia. Tapi dia kata kepada saya, saya baru tahu apa maksud pelarian. Dia kata, bila mana aku sendiri yang menjadi pelarian. Saya tanya, kalau kita sebut tadi orang miskin, orang susah, kerja 2-3 kali dalam satu hari nak cari rezeki untuk keluarga, dia tak akan sama dengan yang kita cerita dan kita tak lalui apa yang orang tu lalu. Saya kalau tak pernah melalui zaman susah, zaman miskin, takkan saya boleh cerita apa maksud poverty. Apa maksud kita kata inequality. Dalam keadaan saya merasai semua kita kata sudut emas dan sebagainya. Maksudnya kat sini, orang yang melalui fasa sesuatu dalam sebelum ini, dia okey, tukar dalam keadaan yang tak okey tadi, dia akan menjiwai situasi dan menghargai apa yang mereka lalui itu. Sebab itu bila kita sebut apa istilah pelarian tadi, bagi dia tak jawab macam yang kita sebut tadi. Dia menjawab dalam keadaan kata, aku baru faham bila mana aku sendiri jadi ni. Dulu bila aku sebut pelarian, aku duduk tengok orang Palestin, aku tengok orang Iraq, orang Afghanistan. Ni orang Syria, dia kata sekarang baru aku tahu dan melalui fasa itu. Sebab itu aku bagi peringatan pada kamu Fahmi, dalam keadaan kamu merasai bahawa kamu tidak akan melalui fasa ini, percayalah suatu hari kamu akan jadi seperti mana yang kami lalui. Sebab dia tengok apa yang terjadi pada orang luar. Tengok kepada negara lain. Dalam keadaan dia rasa, aku ada semua
kita aman damai, tapi kita tak pernah fikirkan itu suatu hari nanti akan jadi kepada kita. So ini suatu gambaran yang kita pelajari dalam keadaan bila mana kita berkelana, kita pergi ziarah, kita keluar daripada zon selesa kita. Bukan bermaksud kena keluar negara, tak. Saya ingat kalau kita keluar daripada selesa, circle kita, kawan-kawan kita sekalipun, saya ingat saya ada sesuatu benda yang kita akan belajar. Apa yang Saudara Siddiqui sebut tadi tentang hadis Nabi SAW, ini satu gambaran yang mana selalu disebutkan oleh Tuan Haji Mazam, murabbi saya dalam soal kerja kebeliaan dan juga aktivisme ni. Disebutkan tentang bagaimana hari ini kita perlu ataupun mahu tidak mahu perlu ada satu misi ummatik yang disebutkan sebagai ummatic dream. Maksudnya kita perlu ada kuasa, the power of vision, ataupun disebut sebagai the power of big dream. So big why itu satu juga. Kenapa kita masih involved dengan apa yang kita buat sekarang? Sebab kita ada big why yang kita dapat. So dalam keadaan ini yang kita sebut tadi contoh yang telah dibawa. Sebab saya sebut awal tadi, kadang kita sebut tentang Rasulullah, sebut tentang orang yang dah pergi dulu. Kadang-kadang kita tak boleh nak tangkap tu sebab kita bukan berada dalam situasi tu. Tapi contoh itu juga kalau kita olah dalam keadaan bila mana impian besar yang diberikan ini, saya sebutkan tadi tentang bagaimana Nabi SAW sendiri dalam keadaan mempertahankan kota Madinah dalam pedang Khandaq. Bila disebut sesuatu hadis yang menyebutkan tentang pembukaan kota Konstantin oleh sebaik-baik tentera dan sebaik-baik raja, itu satu vision yang diberikan oleh Rasulullah. Benda yang tak nampak tapi ada vision. Sama juga ketika peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Bila mana Nabi belum sampai Madinah lagi, dalam keadaan memberikan satu gambaran kepada Suraqah bin Malik untuk diberikan gelang Kisra tu, Raja Parsi pada waktu itu. Dalam keadaan, kalau kita dengar waktu itu, kita pun tak boleh bayang, apa yang dimaksudkan. Tak pergi ataupun tak nampak. Tapi itu juga satu elemen futuristik. Ini juga keadaan yang kita kena tengok sebab Prof Nazari sebut tentang sistem tadi. Saya setuju kalau kita boleh ubah naratif kita untuk kita adanya satu istilah yang kita sebutkan tadi, saya sebut pasal post-normal time tadi, dalam keadaan kita perlu memperbanyakkan naratif dan juga wacana yang bersifat futuristik. Suatu yang kita rasa kita kena preempt. Sebab tu anak muda hari ini kita kena jadi trendsetter. Sebab kita banyak sekarang ni mengolah dan memberikan respon kepada apa yang telah berlaku. Tapi jarang-jarang ada dalam kalangan kita yang kita kata ada keupayaan dan kekuatan untuk adanya suatu pendekatan yang bersifat kita membaca suatu realiti pada masa akan datang. Apa akan berlaku dalam tempoh 20-30 tahun akan datang. So ini gambaran yang kita sebut tentang visionary yang perlu ada. Bukan saja kepada saya ya, kita kata anak muda, tak, ni semua orang kena ada benda ni. Bila semua ada benda ni, kita kata kita subscribe to the same ideas. Dan kita akan pergi kepada sesuatu yang kita bersetuju bersama. So apa benda ni? Sekarang ni kita cari apa benda yang kita bersetuju bersama. Itu saja. Okey, terima kasih. Datuk. Banyak benda dalam hadapan kita ni. Macam mana ni ya? Itulah, balik pada soalan asas Tok Muk tadi. Saya memang duk berfikir nak cari solusi lah. Kita, kalau kita fokus pada masalah akan makin teruk. Kita fokus pada solusi, mudah-mudahan Allah bagi kita ilham untuk selesaikan masalah. Bila disebut tadi proses ataupun ejen-ejen sosial yang menyebabkan belia remaja jadi hebat, memang sangat tepatlah. Tak dapat tidak sebab baby lahir macam kain putih kan, betul lah tu. Tapi ramai orang terlepas pandang satu hakikat yang tak ramai orang sebut. Sebenarnya 80% sahsiah seorang anak di kajian demi kajian menunjukkan bahawa dipengaruhi oleh ibu bapa. Bila 80% sahsiah anak dipengaruhi oleh ibu bapa. Tetapi bila ibu bapa terlampau sibuk, terlampau dan menyerahkan tugas kepada orang lain, kepada guru-guru, guru tadika, kepada bibi dan sebagainya, masjid dan surau untuk mendidik anak-anak, maka faktor-faktor lain jadi lebih kritikal, lebih penting. Termasuklah itulah idol-idol lainnya, dengan medianya, dengan social media, dengan TV, dengan internet, semua akan ada pengaruh. Itu sebabnya bila saya tanya ulama pada 20 tahun yang lepas bila saya mengkonsel ribuan remaja yang bermasalah, saya jumpa ulama minta nasihat. Ustaz, mak bapak baik Ustaz, kenapa anak mereka, remaja mereka teruk Ustaz? Kenapa teruk Ustaz? Bagi jalan macam nak tolong. Ustaz pandang sambil menjawab, termasuklah
Allahyarham Ustaz Arundin, Allahyarham Ustaz Ismail Kamus, ya. Mereka akan jawab spontan. Sebenarnya bila mak bapaknya baik, anak-anaknya kurang sopan, anaknya bermasalah, ya, mungkin sebab ini dia. Mungkin sebab rezeki yang dibawa balik ke rumah tak berkat, mungkin zakat tak dikeluarkan dengan sempurna, mungkin bi'ah, ya, yang dibentuk dalam rumah tangga itu tidak merangsang anak untuk berubah. So, sebabnya bila seorang ulama pesan kat saya pun buat kajian, memang ada betulnya. Dia kata anak-anak tak banyak belajar daripada apa yang mak bapak nasihat atau sebut. Anak-anak lebih banyak belajar daripada apa yang mak bapak lakukan, walaupun anak-anak tak nampak perlakuan mak bapak di tempat kerja ataupun di luar rumah. Itu hebatnya Allah. Hebatnya Allah. Itu futuristik, itu visionary tadi. Ya, anak-anak akan ikut. Ya, sampaikan apa kata-katanya, kalau mak bapaknya berdisiplin kat tempat kerja, berdisiplin, berintegriti, jujur, anak mereka kat tadika, kat sekolah rendah, kat universiti, sama orang ada. Allah jadikan mereka begitu. Ya, sebabnya bab kata peribahasa Cina yang mula-mula kita nampak macam memanglah betul, tapi macam tak nampak realistiknya. Ya, apa saya dengar saya lupa, apa saya lihat saya ingat, apa saya bikin saya faham dan saya ingat sampai bila-bila. So itu sebabnya kita mudah ingat muka orang tapi lupa nama orang, sebab nama itu kita dengar. Jadi bila mak bapak pesan walaupun 200-300 kali, tapi berbeza impaknya dengan contoh teladan. Itu sebabnya benar kata Siddiq Fadil tadi, Datuk Siddiq Fadil, betul tu ya. Kita memang ni kebanjiran idol, tapi kekeringan, ketandusan ya, teladan. Itu sebabnya kita kena ingat balik tu. So apa yang orang-orang bijak telah membuat rumusan yang kita boleh ambil iktibar untuk membangunkan remaja kita, belia kita jadi belia first class lah. Ya, bertaraf international, bertaraf dunia macam Cikgu Sam dan yang lain tu ya. So pertamanya kita kena bagi tahu anak-anak kita ni, remaja kita, belia kita ni, bahawa kita ni tidak sempurna, banyak masalah, banyak problem, banyak kelemahan. Sebab ramai mereka kata aku okey, aku sembahyang 5 waktu, aku okey. Siapa kata kita okey? Orang yang kata dia okey, yang tak nak berubah, yang tak rasa dia banyak dosa, banyak kelemahan, itulah orang yang jahat dari kacamata Allah. Jadi orang yang baik, orang yang rasa lemah, betulkan diri. Banyak berdosa, segera bertaubat. Itu orang bagus. Jadi kita kena keluar daripada kepompong keselesaan bahawa aku okey. Ni orang lain ada masalah. So kita kena sedarkan pada anak-anak kita bahawa kita semua tak okey. Kita ni work in progress. Ya, baik Fahmi, baik Siddiqui, baik Nazari, baik saya, baik Tok Mud, kita belum sempurna. Kita work in progress. Kita kena berubah. Sia-sialah Nabi bersabda, orang yang beruntung, berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Jadi ini kena terapkan dalam diri belia kita bahawa kita semua belum okey. Kita semua ada masalah. Kita semua ada kelemahan yang kita kena atasi. Jadi macam mana nak kenal itu, kita kena bimbing. Satu. Yang keduanya, of course lah. Ini tak dapat tidak. Itu sebabnya kena ada budaya cintakan ilmu. Itu sebabnya saya nampak kadang-kadang saya banyak terlibat dengan belia-belia yang maju, yang hebat, yang berpendirian positif. Mereka terlibat dengan bisnes. Ya, bisnes rupanya tiap-tiap minggu ada perjumpaan. Ada dia punya targhib dia, ada sharing dia, ada nasihat. So tiap minggu, ya, kadang-kadang online, kadang-kadang offline. Jadi itulah satu pendekatan yang tak dapat tidak. Artinya ada ilmu, ada input, ada pesanan, ada targhib, ya. So ada kena masukkan tu, ya, dan itu sebenarnya saya mintalah, adalah pihak mungkin Tok Mud dan kawan-kawannya, kita memang banyak dah pembaikan tapi kena diperbaiki lagi. Punya khutbah kat masjid kena ada unsur-unsur untuk dapat membangunkan dia ni. Itu dua yang saya nampak. Yang ketiganya itulah, tak dapat tidak, sifat kata orang tu rajin, committed, ya. Inna khaira man istajal qawiyul amin, tu sangat betul, ya. Inna khaira man istajal qawiyul amin. Ya, orang yang layak kau bagi kerja ialah orang yang ada qawi, kuat, gagah dan integriti itu. So kita kena terapkan itu, dan matlamat kena fokus. Dan saya setuju bila Fahmi kata kita kena berfikiran global. Berfikiran global ni mungkin kita keluar, merantau, kita dapat menjelajah, bagus. Tapi sekarang ni banyak online pun kita akan nampak peristiwa yang berlaku di luar negara. So kita boleh berfikiran global, ya, dan berjiwa besar, ya, tak dapat tidak. Ya, sebab kadang-kadang kita ni, itulah orang kita ni kadang terlampau simple sangat. Dia tidak nak meregangkan dirinya. Padahal kita ni Allah bagi sumber yang sangat hebat, tapi kita tak regangkan diri, maka kita selesa dengan apa yang ada.
Itu yang sampai ke rezeki secepat sampai tak sampai segantang tu, takkan jadi segantang ya. Ya. Dan yang kena ingat juga anak-anak muda kita ni yang dah 3-4 kerja tu bagus. Mereka sanggup berkorban. Mereka tahu ya, mereka memang kena disiplin, kena istiqamah dalam tindakan, kena kata orang tu banyak berkorban, dan yang penting juga kena lebih besar jaringan, sebab ramai juga anak muda sekarang ni mereka selesa dengan dia punya internet, dengan jaringan maklumat online, jadi kat ujung jari, jadi mereka tak nampak keperluan untuk bermasyarakat, untuk berjamaah ya. So ada 20% yang ke situ, tapi 80% masih tak nampak keperluan untuk membesarkan jaringan. Ya, so itu juga kadang-kadang kita ingatnya harus macam apa kata Nabi tu, khairun nas Anfa'hum linnas ya. Itu kita tahu, tapi bagaimana nak menerapkan dalam diri mereka bahawa campur orang. Cari sahabat. Dan satu perkara yang saya pesan pada anak-anak saya, pada orang muda yang sempat saya jumpa, tolong pasang niat ya, nak jadi manusia yang terbaik, jadi aset kepada dunia, sebab kita ni aset. Allah hantar kita ke dunia, kita ni kena Tuhan, dan niat nak bentuk sejarah. Nak bentuk sejarah. Biar kecil tak apa. Mungkin kita bukan Muhammad Al-Fatih, tapi kita niat nak bentuk sejarah yang dapat jadi legacy kepada anak cucu kita ya. Jangan mereka nanti kencingkan kubur kita sebab kita tak buat apa-apa sampai mereka sengsara. Ini yang Prof Nazari sebut tadi tu. Orang tua ni memang menyusahkan anak muda sampai mereka sengsara because kesilapan kita ya. Dan itu sebabnya kita kena ingatkan diri kita bahawa tak dapat tidak tu yang satu lagi yang saya nampak sangat kritikal. Ya, rupanya manusia ni cuma boleh berubah bila dia dapat hidayah. Jadi kita kena terapkan cara yang paling praktikal. Bagaimana setiap rumah tangga, semua bermula kat rumah. Setiap rumah tangga itu cari jalan untuk mencari bentuk satu bi'ah yang memudahkan hidayah turun mencurah-curah. Ya, mak bapak jangan gaduh-gaduh, bermamaafan sebelum tidur, ya, solat berjamaah, terutamanya dalam PKP ni lah, solat berjamaah, baca Quran tiap-tiap lepas subuh, ya. So benda-benda asas ini bermusyawarat. Takkan rugi orang bermusyawarat, takkan menyesal istikharah. So pastikan benda-benda asas ini kita gunakan. Bila hidayah turun ke setiap rumah tangga, maka masalah belia yang kita bincangkan ni banyak akan terhapus, akan dapat diselesaikan, sebab this is the real solution, sebab Allah akhirnya yang akan beri solusi ya, dengan cara yang kita tak sangka-sangka, tapi rumah tangga itu sendiri yang menggamit hidayah Allah. Dan apalah yang lahir tu, jangan lupalah, itu sebabnya selalu kita pesan ya, antara 4 doa yang kita yang akan diangkat hijab, doa mak bapak, doa pemimpin yang adil, doa orang musafir, doa orang dizalimi, dan doa kawan untuk kawannya. Ini dia yang saya selalu sebut sebagai senjata sulit yang ada pada diri kita, yang kalau kita manfaatkan, masalah pembangunan belia akan jadi hebat. Contohnya itulah doa mak bapak ya. Ramai mak bapak bila saya survey lupa nak doakan anak jirannya. Dia doakan anaknya, lupa nak doakan anak jirannya. Padahal kalau dia doakan anak jirannya, malaikat aminkan, malaikat doakan pula anak kita. Ya? Dan lepas tu itulah satu hati, mesyuarat dan sebagainya tu. Dan satu lagi yang last yang saya teringat ni, rupanya Allah bagi kita satu sumber. Ni contoh saja betapa hebatnya Allah, pengasihnya Allah, bahawa semua masalah kita ni kita boleh selesaikan semasa kita tidur. Ini yang dalam buku yang lebih kurang 20 tahun yang lepas diterbitkan, Sleepwalking namanya. So saya buat kaji, dia kata bagaimana otak kita minda di bawah sedar, Allah bagikan satu ruang dan peluang dan hidayah untuk selesaikan masalah, sebarang masalah dalam tidur kita. Dengan syarat kita solat taubat, istighfar, ya, lepas tu kita doa, wahai Allah, aku ada masalah sekian, kau bagi aku ilham, dan tidur. Rupanya bila kita tidur dengan pasang niat untuk cari solusi, Allah akan bagikan kita ilham, dan minda di bawah sedar kita akan mencarikan solusinya dalam tidur. Itu sebabnya kadang kita bermusyawarah macam ni, kita bincang ni, tak dapat satu rumusan. Kita okay, we go back, we sleep over the problem. Kita tidur dulu. Rupanya bila kita dah berbincang tak dapat solusi, kita tidur, maka minda di bawah sedar masih mencari solusi. Apatah lagi kalau kita sembahyang taubat, sembahyang hajat, istikharah, maka Allah akan datangkan ilham dan inspirasi untuk dapat solusi apa masalah pun, termasuk masalah membangunkan belia remaja ini juga Allah akan beri, dengan syarat kita sama-sama cari jalan yang betul, insya-Allah. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Datuk. Sebelum kita buat kesimpulan ni, Prof Nazari,
masih ada masa sikit lagi. Lepas tu kita bagi satu round untuk semua buat kesimpulan. Apa lagi nak ditambahkan? Okey. Ya. Lagi lah. Jadi apa yang disebut oleh Fahmi tadi tentang masalah di banyak negara, di Syria, dan saya pun sebut tadi di Lebanon, apa yang berlaku di Indonesia sekarang ni, Amerika Syarikat pun mempunyai banyak masalah. Jadi saya rasa walaupun kita berbincang tentang tajuk peranan anak muda, tapi masalahnya bukan masalah anak muda. Masalahnya masalah masyarakat. Masyarakat punya masalah. Dan kita fokuskan bagaimana anak muda boleh membantu untuk menyelesaikan masalah dan bukannya menjadi penyumbang kepada masalah lagi kan. Jadi anak muda jadi membuat masalah lebih teruk. Bagaimana anak muda boleh membantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi sekarang ini kita kena sama-sama berfikir apakah dia masalah yang kita hadapi di dalam masyarakat kita sekarang ni. Saya sebut tadi, Ami sebut tadi kan, dia mungkin berlaku di negara kita. Mungkin berlaku, kita ingat kemungkinan berlaku negara yang dulunya aman damai, Syria sangat aman damai dulu kan. Tapi berlaku kekacauan. Lebanon juga, Lebanon dah lama banyak masalah, tapi masalah sektarian. Tapi sekarang ni dia mengalami masalah ekonomi yang teruk, yang tidak dapat diselesaikan, yang kemungkinan akan bertambah teruk. Saya baca, saya kaji balik apa yang berlaku di Lebanon, dia akan menjadi lebih teruk sebab sistemnya tidak berubah dan golongan elit masih lagi berpegang, elit kewangan. Begitu juga di Tunisia, saya baca dia sama saja, dia tak bertambah baik, dia semakin teruk walaupun telah berlaku revolusi, tetapi tidak sangat masalah. Jadi bukannya masalah isu anak muda, tetapi masalah apakah dia punca dan penyelesaian kepada masalah masyarakat secara umumnya. Jadi bagaimana saya nak berkata bahawa anak muda kena menjadi penyumbang kepada penyelesaian masalah. Jadi saya nak cawarkan ada 3 perkara lah supaya senang saya nak bincangkan. Pertama sekali ialah seperti disebut oleh semua orang tadi juga, iaitu kena ada sense of purpose. Anak muda kena ada satu wawasan kehidupan mereka. Jadi sekarang ini ramai di kalangan anak muda, bukan semua tetapi ramai yang mempunyai wawasan sangat sempit, iaitu kebendaan. Nak ada rumah, nak ada kereta, nak ada duit, itu sahaja yang mereka fikirkan. Jadi ini yang kita kena betulkan. Jadi ini salah siapa, kita sama-sama sebut tadi bahawa banyak penyumbangnya ramai. Mungkin ibu bapa yang sebut oleh Datuk Fazilah tadi, mungkin juga guru-guru yang mengajar. Kalau dia mentalistik, dia mengajar benda sama. Kamu ni besar ni, dia marah anak murid dia. Kenapa dia kata? Sebab kalau kamu besar nanti kan kamu akan jadi miskin, tidak kaya. Jadi dipikir pasal kaya miskin saja. Ini nilai yang diterapkan kepada guru, kepada anak murid, iaitu kebendaan. Guru yang mentalistik, yang kebendaan, dia tak mampu untuk menjadi contoh kepada anak murid dia dari segi cara hidup kan. Jadi kita pun ada masalah di segi itu juga. Jadi banyak peranan yang banyak penyumbang lah, saya kata bukan ibu bapa saja, mungkin guru-guru dan masyarakat semua. Jadi oleh kerana itulah ada anak muda yang tidak sedar tentang konsep khilafah fil ard. Dia tidak sedar tentang apakah dia sebenarnya mempunyai banyak kemampuan dan banyak tenaga yang boleh digunakan untuk merubah masyarakat supaya masyarakat dan dunia menjadi lebih aman sentosa kan. Dia nampak dunia ni langsung nampak. Kalau dia silap, dia akan fikir satu hari dia nak jadi apa? Nak go around the world, jadi apa ni, dengan apa yang naik boat ke, yang motosikal ke, pergi itu saja yang jadi cita-cita. Bukannya untuk merubah dunia supaya menjadi lebih aman dan damai. Betul. Apa ni, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kan. Sebenarnya Islam sebagai rahmat kepada seluruh alam ni, dia tak tahu pun. Sebenarnya dia patut membawa satu sistem hidup yang boleh memberi rahmat kepada seluruh alam. Dia tak sedar macam mana dia boleh main peranan untuk membawa Islam sebagai rahmat kepada seluruh alam. Sebab tidak mempunyai, tidak expose kepada ilmu-ilmu Islam mungkin. Jadi ini, siapa yang nak main dengan peranan ini, semua orang kena main, terutama sekali mereka yang berilmu lah saya rasa. Jadi yang keduanya, tadi saya sebut pertama ialah sense of purpose tadi, yang Islam memberikan dengan jelas. Yang kedua adalah dia kena memahami masalah masyarakat. Jadi lebih sophisticated lah. Dia kena faham
kalau dia tak faham apakah masalah masyarakat, punca masalah masyarakat, dia tidak akan dapat memberi penyelesaian. Bahkan dia akan menjadi punca pada masalah. Tapi saya sebut tadi, dari segi yang berlaku di negara, sebab dah berlaku revolusi tak selesai kan masalah. Apa punca masalahnya? Dah berlaku revolusi institusinya tak selesai juga. Di luar tak selesai juga. Jadi anak muda kena faham dan mampu untuk memahami, memberi penyelesaian. Kalau tidak, dia bertenaga, dia protes, dia riot dan sebagainya, seperti berlaku di England pada tahun 2011. Ini negara yang dikatakan bertamadun. Mungkin ramai dah lupa kalau baca sejarah pada tahun 2011 telah berlaku riot. Berlaku apa? Riot ni apa ni? Suhan. Macam Bilau. Macam Bilau, kalau baca sampai terbakar, bangunan terbakar dan sebagainya di seluruh negara. Seluruh negara England, terutama sekali di London dan Manchester, pada besar. Jadi banyak kedai-kedai dihancurkan. Sebab ini kenapa negara yang dikatakan bertamadun, akhirnya anak muda pecah-pecahkan kedai dan sebagainya. Begitu juga di Amerika Syarikat. Kita tahu ni banyak berlaku di Amerika Syarikat. Baru ni di Philadelphia riot selepas berlakunya pembunuhan ataupun kematian Ferguson, orang hitam tu kan. Ini bukannya masalah race sangat. Ini adalah masalah penindasan kepada masyarakat. Jadi orang masyarakat dia marah dan sebagai orang bawah, dan dia kata ini masalah kulit putih dan kulit hitam. Sebenarnya ini adalah masalah daripada sistem yang mencengkam golongan bawah yang jadi mereka merasa marah. Tapi dia tak tahu apa dia punca, dia marah pada orang kulit putih. Jadi dia marah pada polis sebab tu kan. Sebab dia adalah alat kepada sistem yang zalim ini. Sebenarnya polis tu buat kerja dia je. Jadi kita nak masyarakat, terutama sekali anak muda, betul-betul memahami punca masalah. Dan saya nak ketengahkan di sini ialah puncanya adalah sistem ekonomi yang salah, di mana ianya dikawal oleh sistem riba, dan yang dikawal oleh elit kewangan. Elit kewangan yang mengawal sumber-sumber di seluruh dunia, biasa mencengkam masyarakat, terutama sekali golongan-golongan pekerja dan bawahan. Itu panjang cerita, boleh baca kat buku saya di belakang ini. Okey. Di sini saya bincang dengan panjang lebar. Ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Okey. Okey. Yang ketiga, Datuk Muhammad, saya bagi peluang saya ni ialah mana anak muda ini boleh memberi semangat, dia juga kena mempunyai kemahiran yang tinggi, kemampuan yang tinggi. Jadi bukan sahaja dia ada semangat dan dia faham, dia kena ada kemampuan. Satu, dia kena bukannya menjadi beban masyarakat, mana dia kan ada kerja pula kan. Jangan dia minta duit pada orang lain pula, duit dari ibu bapa dia pula. Jadi dia nak memunjamkan masyarakat, dia kena ada financial independent. Dia kena ada kemahiran. Kalau dia, ini saya baca berita baru ini, 25,000 ke apa ni, anak muda telah muflis. Jadi dia ada 5 sebab, dia kata sebab loan, kredit kad, kereta, rumah, dan 5 faktor. Jadi anak muda sebelum dia dah mencapai usia matang, dia keluar universiti. Betul. 5 tahun, 6 tahun dia dah bankrupt. Jadi kenapa dia terjebak dengan industri hutang tadi? Dia terjebak sebab tak diajar dan tak diberi wawasan. Akhirnya dia kejar kereta mewah dan sebagainya. Kemudian gaji dia kena potong, rumah dan sebagainya. Akhirnya dia muflis. Jadi akhirnya dia tak dapat memberi sumbangan. Ini masalah di kalangan anak muda. Jadi dia kena ada kemahiran, bukan sahaja financial independent dan juga sedar tentang bahayanya terjebak dengan hutang ini. Dia juga mempunyai kemampuan lain yang boleh memberi sumbangan. Sebab satu sumbangan dia saya rasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Dia kena mempunyai wawasan, kemampuan untuk memahami, tetapi juga di samping itu dia kena ada kemampuan untuk berkomunikasi. Dan dari aspek ini dalam masyarakat sekarang ini, saya rasa aspek komunikasi ini, bahasa Inggeris sebagai contoh adalah sangat penting. Kalau tidak, dia akan habis masa membuat kerja-kerja. Sebagai contohlah, saya rasa saya mungkin pejuang bahasa akan marah pada saya. Tetapi kalau dia berjuang untuk menegakkan bahasa Melayu saja, tetapi dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah masyarakat, apa manfaatnya? Jadi saya rasa yang penting ialah dia kena mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dalam semua bahasa, sebanyak bahasa yang mungkin, terutama sekali bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi ini anak muda bila dia tidak mempunyai kemampuan ini, dia akan terbantuk dari segi
kemampuan dia untuk menyumbang kepada masyarakat, saya rasa. Jadi dia kalau dia tidak mempunyai, saya perhatikan di kalangan orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam bahasa Inggeris ada dua aspek. Satu adalah dia akan mempunyai sikap yang negatif kepada bangsa lain, ya. Jadi dia macam tengok orang lain yang tidak mempunyai bahasa Melayu, dia banyak memberi perhatian kepada perjuangan bahasa saja. Kalau dia boleh berbahasa banyak, dia lebih open, dia lebih terbuka. Kalau dia boleh cakap Cina ke, dia boleh cakap, dia tak adalah anti sangat kepada bangsa-bangsa lain, dia tak jadi racist. Yang seterusnya ialah dia tidak mempunyai rasa jati diri dalam masyarakat kita lah, sebab mungkin sejarah negara kita apabila banyak menggunakan bahasa Inggeris, jadi bila dia tak mempunyai kemampuan bahasa Inggeris, dia rasa confident, keyakinan diri dia kurang. Mungkin di Indonesia ini tidak apply. Di Indonesia, di negara Jepun, bahasa Jepun digunakan dengan meluas, Indonesia bahasa Indonesia digunakan dengan meluas. Jadi Jokowi mungkin tidak dapat bercakap bahasa Inggeris pun, tapi okey. Tetapi di negara kita yang dijajah oleh Inggeris dahulu, kalau orang tu tidak mempunyai bahasa Inggeris, dia ada masalah komunikasi, dia dikurang sikit. Jadi saya rasa ini pun kita kena berikan kita kena bantu anak muda supaya mempunyai kemampuan ini supaya dia boleh menyumbang pada masyarakat. Jadi tiga itulah nak sumbang. Satu ialah sense of purpose, yang kedua ialah memahami masalah masyarakat, dan yang ketiganya ialah kemahiran dan kemampuan yang tinggi untuk menyumbang. Okey, terima kasih Prof. Kita ada lebih kurang 20 minit lagi untuk kita selesaikan perbincangan kita. Tentulah dalam satu perbincangan itu kita tidak dapat menyelesaikan banyak masalah, dan saya rasa bagi saya ini adalah round yang kedua kita berbincang, dan mungkin saya nak pegang lama sikit pemuda ni. Biasanya saya hanya ambil 4-5 forum, saya beralih kepada cerita lain. Tapi nampaknya masalah pemuda ni sampai sekarang ni kita masih lagi cuba mencari bahan-bahan yang sepatutnya kita tumpukan. Dan dalam siri pertama Fahmi, kita berjanji untuk nak berjumpa bersua muka lagi kan. Nantilah kita buat dari masa ke semasa, dan ini round yang kedua ini kita letak bersekali antara orang muda dengan orang tua. Belum ni orang muda saja. Jangan sampai orang tua saja selepas ini. Jadi mungkin sesudah beberapa siri mungkin kita akan lebih jadi clear. Saya pun sendiri, saya masih membuka kepala saya untuk banyak mendengar bagaimana kita boleh dapat pungut mutiara daripada para panel kita. Saya bagi lebih kurang 4-5 minit seorang. Mula kita, saudara Siddiqui, buat satu kesimpulan. InsyaAllah. Sebagai kesimpulan akhirnya, bila kita renungkan, kita lihat sejarah manusia itu sendiri bermula Nabi Adam hinggalah ke zaman sekarang, manusia ni memang dia akan sentiasa teruji dengan permasalahan demi permasalahan, dan itu adalah dia punya nature kehidupan dia. Tapi apa yang perlu kita fokuskan lagi adalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau kita lihat Rasulullah lahir pun dalam fasa keadaan dunia pun boleh dikatakan bermasalah seperti mana pada hari ini. Kan? Dengan parsinya problem, dengan geriknya masalah dan sebagainya. Dan maka apa sebenarnya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu, walaupun berjarak 1400 tahun dengan kita, tapi sebenarnya diberi jaminan oleh Allah SWT, dan kerana itu jugalah Allah kekalkan Al-Quran sehingga kepada kita hari ini. Maka itulah kan, kita punya rujukan sumber kita, yang bezanya mungkin pada zaman kaedah implementasi, tetapi insya-Allah apabila kita berbalik seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Jadi insya-Allah jika Al-Quran dan sunnah ini dirungkaikan dalam konteks yang begitu praktikal dengan zaman kita, insya-Allah kita mampu kembalikan kegemilangan seperti mana para sahabat
radhiyallahu anhum, insya-Allah. Jadi itu kesimpulanlah bagi saya untuk yang terakhir ini, insya-Allah. Ya, terima kasih Saudara Siddiqui. Saudara Fahmi. Terima kasih atas ruang untuk kesekian kalinya, dan saya amat bersyukurlah kerana ada ruang dan peluang untuk mendengar, sebab ini juga antara perkara yang kita sebut tentang konsep of epistemic humility dalam keadaan kita hari ini. Ada rasa rendah diri sebenarnya saya belajar, dan ini budaya yang kami dapat daripada PKPM lagi. Ada satu budaya yang kami belajar, iaitu sedia untuk belajar, mengajar dan diajar. Dalam keadaan kita bercakap, saya mendengar dan saya juga belajar, dan pastinya ada banyak wisdom dan juga hikmah yang banyak hilang sekarang yang kita kena dapat. Di saya ruang dan platform yang Tok Muk sediakan ni adalah satu tempat yang agak strategik sebenarnya untuk kita kemukakan satu buku panduan, manual yang dah bersiri ni. Mungkin ada manual-manual tertentu yang mungkin boleh dikeluarkan supaya ianya mungkin akan ada jadi panduan. Kadang-kadang kita baca buku, baca kisah-kisah orang berjaya ni, betul lah itu cerita dia, tapi kita nak tetapkan naratif dan cerita kita tu jadi satu persoalan, dan kita tak mahu terlalu ideal dalam keadaan kita memahami realiti kita. Jadi macam mana kita nak menyesuaikan keadaan itu dengan mengambil kira berapa paradigma dan juga ada asas-asas tertentu yang kita letakkan sebagai satu kayu ukur. Itu saya rasa cukup baik untuk kita jadikan sebagai panduan. Yang ketiganya, cabaran bagi anak muda hari ini adalah dalam keadaan hari ini orang muda dia tua sebelum usia. Dia tua sebelum usia, macam Prof Nazri sebut tadi lah. Bila dia sebut tentang anak muda bankrupt, itu saya nak kata orang muda cepat sangat bankrupt, dia dah tua sangat untuk situasi begitu. Sama juga bila anak muda macam saya pun tengok, kita kata apa, bila kita tak mengamalkan gaya hidup sihat. Sebab tu bila kita tak exercise, kita tak buat perkara yang kita kata sesuai dengan keadaan fizikal kita, yang tu yang menyebabkan orang muda, kalau kita buat ukuran BMI ke, buat ukuran akal dan juga kita kata timbangan berat, ini usia 70 tahun, 80 tahun kan. Jadi ni saya kata kita ni tua sebelum usia, tapi dalam keadaan tua sebelum usia juga ada benda-benda yang positif. Maksudnya dalam keadaan kita hari ni belajar sesuatu, saya ingat ini antara perkara yang kita cuba dapat. Dan yang terakhir, saya fikir dalam keadaan hari ini kita perlu letakkan satu asas yang mana anak muda hari ini perlu ada dalam diri mereka ni, mau tidak mau perlu lakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Jika lagi satu rutin yang ni orang-orang tertentu je buat. Sebab ini yang dilakukan oleh beberapa badan kajian. Saya ambil contoh yang dikeluarkan oleh World Craft Index. World Giving Index ni adalah merupakan satu jabatan ataupun kajian yang dikeluarkan setiap tahun. Dia buat ukuran bagi setiap negara-negara yang terlibat. Tapi sayangnya Malaysia berada dalam kedudukan yang agak ketinggalan. Jadi ukuran World Craft Index ni adalah merupakan satu pendekatan yang saya tidak melihat pada ranking, tapi kita melihat kepada apa yang boleh dilakukan oleh anak muda dan kita sendiri sebagai rakyat Malaysia. Soalan yang ditanyakan kepada kita kata kepada mereka yang ditanyakan, responden yang ditanyakan soalan ini, 3 soalan dia. Ditanya bagaimana seseorang itu dalam keadaan mereka hidup dalam sebuah negara ni, dia menolong orang. Tapi bukan sekadar menolong orang, tapi menolong orang yang tidak dikenali. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana seseorang itu memperuntukkan sejumlah wang yang ada pada diri mereka ini untuk tujuan charity. Dan yang ketiga, sejauh mana hari ini kita memperuntukkan masa kita bagi tujuan untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti kesukarelaan. So ini 3 indikator yang saya fikir kalau kita jadikan sebagai satu budaya, kalau dibuat oleh seorang je, dia akan jadi habit ataupun adalah seorang. Tapi kalau kita jadikan tu sebagai satu perkara yang disambut oleh semua orang, dia akan jadi satu budaya negara. So budaya baru. 3 ni, kalau kita kata sebelum tidur, tanya dah buat belum? 3 benda ni. So ini yang kita kata kita kena jadikannya sebagai satu culture baru. Dan bila ada perkara ni, mahu tidak mahu kita akan ada sifat altruism. Dia bukan lagi ada sifat ananiah. Dia bukan lagi bersifat aku. Kita fikir orang lain,
Dia yang akan membantu untuk merubah sistem yang Prof Nazari sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Datuk Fahmi. Datuk, Baik, terima kasih, cuba simpulkan. Okey, bila Tok Mut kata Tok Mut suka mendengar tu, nak dengar, so saya seronok tu bila orang Cina kata kita ada 2 telinga 1 mulut. So kena kurang cakap, kena banyak dengar. Ya. So satu kita, because bila kita bercakap, kita cakap benda yang kita dah tahu. Tapi kalau kita mendengar, ada harapan dapat benda yang kita belum tahu. Satu, ni untuk semua orang lah, termasuk yang belia purba macam kami ataupun belia macam diorang ni. Keduanya, kita kena bagi semangat kat semua belia. Baik yang 20% ke yang 80% ke, kita kena bagi semangat kepada belia bahawa setiap belia, khususnya kat Malaysia ini, Allah cipta dengan penuh kehebatan. Ya, kalau kita tidak ada kata tu nilai, tidak ada nilai tambah, tidak jadi aset kepada dunia, Allah tak cipta kita. Allah tidak cipta kita. Jadi kita kena sedar bahawa kita ni Allah cipta ada sebab. Ya, tanpa kita dunia tak sempurna. Tanpa kita Malaysia tak sempurna. Jadi kena pesan kat setiap belia bahawa oleh kerana kita ni penting, jadi kita kena usaha untuk jadi aset yang unggul. Satu. Keduanya, kita kena kata tu bekerja sungguh-sungguhlah dengan untuk memberi nilai tambah ya. So saya terkenang kata Buya Hamka. Sangat simple tapi semua orang tahu pun. Yang dia kata apa? Jika hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Jadi jangan hidup macam babi hutan. Ya, jika kerja sekadar kerja, kera juga kerja. Jadi itu sindiran yang sangat sinis tapi kritikal. Ya, jangan hidup sekadar hidup sebab babi pun hidup. Jangan kerja sekadar kerja. Jadi saya nak minta semua remaja dan yang kita remaja purba pun, bila kita bekerja, jangan tukar ya, kita tukar kita punya falsafah, jangan untuk cari sara hidup, tapi nak cari cara hidup yang mardatillah. Bukan nak cari sara hidup, tapi nak cari cara hidup. Ya, dapat kita hidup, dapat kita menyumbang, kata saudara Fahmi tadi, dapat kita menabung, dapat kita infak, dapat kita memberi nafkah kepada mak ayah kalau masih hidup, ya. Dan tolong ini sebut pada para remaja, pada belia, nyahkan istilah gagal dalam kamus hidup. Sebab remaja belia sekarang ni, si Fahmi, si Siddiqui ni, masa umur setahun dulu, dia pernah jatuh bangun 1000 kali sebelum dapat berlari. Jadi hidupkan semangat baby dalam diri belia bahawa kalau sekadar bankrupt, kebanyakan orang yang jadi jutawan di dunia, kalau kita kaji, dia 7 kali bankrupt. 7 kali bankrupt, akhirnya jadi jutawan dengan izin Allah. Itu yang last kali yang saya nak pesan pada diri saya, pada semua belia, ialah orang biasa-biasa. Tapi kalau bertindak luar biasa, insya-Allah akan jadi aset unggul kiriman Tuhan. Okey. Terima kasih Datuk. Itu mutiara. Okey, Prof. Terima kasih Datuk. Jadi saya pun tak banyak apa nak cakap lagi. Cuma saya akan ulang jugalah apa yang juga disebut oleh orang lain. Iaitu golongan belia adalah harapan negara kita dan harapan masyarakat. Kita semua satu hari akan pergi. Siapakah yang akan mencorak masyarakat, menentukan nasib masyarakat adalah golongan yang datang selepas kita. Jadi mereka adalah sangat penting. Dan oleh kerana itu adalah menjadi sangat, kita bertanggungjawab untuk memastikan bahawa mereka bukannya menjadi penyumbang kepada kehancuran masyarakat, tetapi penyumbang kepada pembinaan masyarakat yang akan menjadi lebih aman, damai dan seterusnya. Jadi sekarang ini kita mempunyai masalah nilai masyarakat yang disebut juga oleh Fahmi tadi. Negara kita negara yang kebendaan, negara keduniaan. Apabila bercakap tentang pembangunan, nak membangun masyarakat, nak jadi negara maju. Apakah dikatakan negara maju, dia akan ukur dari segi income, dari segi pendapatan negara. Itu yang disebut oleh pemimpin negara kita dan juga pemimpin masyarakat. Nak bangun negara kita menjadi negara maju. Negara maju mana? Di Eropah. Sampai sekarang masih lagi tidak sedar bahawa negara yang dikatakan maju sedang menghadapi berbagai-bagai masalah. Sebagai contoh, negara Greece yang sekarang ini hancur sampai sekarang tak boleh bangun, dia semasa dia menghadapi masalah krisis ekonomi dia pada tahun 2008-2009 tu, pendapatan negara, purata pendapatan rakyat Greece adalah 2 kali ganda pendapatan negara kita. Maknanya, walaupun negara itu negara kaya, tetapi kalau sistemnya tak betul, dia akan menghadapi masalah krisis
dan kehancuran dan kacau bilau dan sebagainya. Ya. Tengok sekarang ni di negara Amerika Syarikat juga mempunyai masalah. Jadi ini semua kita tahulah sebagai seorang Islam bahawa kalau dia tidak beramal dengan Islam memang akan ada masalah. Tapi kita bukan setakat ada slogan saja Islam sebagai penyelesaian, tapi kita kena pandai juga bagaimana nak apply Islam itu di dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Ini yang menjadi cabaran kepada anak muda. Sebab kalau kita tidak mendidik anak muda dengan gaya yang betul, mereka akan menjadi penyumbang pada masalah, mereka menjadi beban pada masalah. Seperti yang berlaku sekarang ni, saya sebut tadi, puluh ribu anak muda serang muflis. Dan apabila muflis, dia tidak ada fikir lain lah, dia fikir nak keluar daripada masalah dan dia tidak boleh memberi sumbangan bermakna kepada masyarakat. Jadi macam mana kita nak menolong mereka. Jadi ini yang sama-samalah kita kena berusaha. Jadi Datuk Mut, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi mengadakan perbincangan ini dan juga perbincangan yang lain. Ini insya-Allah akan dapat membantu memberi kefahaman dan kesedaran kepada anak kita. Semoga ini akan dengan panduan Islam dan usaha pendakwah dan pentarbiah, insya-Allah masyarakat kita akan menjadi lebih makmur, aman dan damai pada masa akan datang. Sekian, terima kasih Datuk. Ya, terima kasih Prof. Itulah perbincangan kita dan sebab itu saya rasa 2 jam itu baru cukup, sebab kita punya persoalan terlampau banyak dan saya harap para penonton semua boleh bersabar mengikuti perbincangan ini kerana tidak semestinya semua yang kita luahkan itu dapat diambil oleh semua orang. Mungkin ada orang yang sesuai dengan pandangan 1, yang sesuai dengan pandangan 2, pandangan 3 dan sebagainya, dan apabila kita adakan 2-3 pusingan dan sebagainya, mungkin kita lebih lumat dalam memperincikan kedudukan kita. Dan cita-cita saya kalau dalam masa terdekat kita boleh melahirkan ataupun kita boleh nampak mereka yang berpotensi untuk mengambil alih tugas para pemimpin kita, baik dari segi kepimpinan akademik, kepimpinan sosial, ekonomi, politik dan malah dan gerakan-gerakan keislaman yang sebagainya. InsyaAllah kita akan dapat menyediakan satu generasi yang kita rasa boleh tidur selamat kalau mereka ini sudah berfungsi dengan baik. Dan dengan itu saya simpulkan perbincangan kita pada hari ini, sehingga kita jumpa lagi minggu depan dengan ucapan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan banyak terima kasih kepada para panelis pada petang ini, sama ada yang muda ataupun yang tua, yang separuh tua dan separuh muda. Sekian.